Di situ rupanya kau. Siap? Tolonglah aku. Aku pasti akan... Kau okey ke? Bangun. Tuhan peperangan Shitian. Rupanya aku image begini dalam hati orang ramai. Hoi. Kau dah sedar betul? Kau kena tembak pelali. Pengsan 2 hari. Lapar tak? Makanlah sikit. Ubur putih. Anjing Tuhan peperangan pun tak makan ni. Berani kau bagi dekat dewa perang ni. Makan? Hari ni malam tahun baru, kan? Ambil kad emas dewa perang ni beli bahan. Dewa perang ni tak suka mewah-mewah. Masakan gunung sederhana pun boleh. Otak dah rosak. Berani kau sentuh dewa perang ni? Dewa perang apa? Berangan kuat kau ni. Benua Yunchuan cuma ada satu dewa perang. Dialah dewa perang tertinggi. Aku dewa perang terkenal tu. Siapa suruh kau hina idola aku? Berani kau pukul aku? Lah, cepatlah makan sikit pungut tahi untuk aku. Apa? Pungut najis. Berani kau suruh dewa perang pungut tahi? Kenapa kau nak bertekak? Yao Min ulang sekali. Aku suruh kau kutip tahi untuk aku. Dah cukup jelas? Jangan lupa kau nak. Aku selamatkan kau. Dia kata nak balas jasa aku. Aku kena serang hendap musuh. Terjun sini. Sebelum hubungi anak buah, tahanlah sikit. Baik, aku kutip tahi. Macam tu lah, tak reti berfikir pun. Siapa nak bawa si bodoh balik raya? Makan minum percuma. Kena rajin buat kerja sikit. Faham tak? Faham, tiada kerja dewa perang tak boleh buat. Ya. Tuanku dewa perang. Pergi korek tahi. Shitian dewa perang. Kau orang dewasa ramai. Banyak orang dewasa. Situ otak dah rosak. Tak kenal langsung. Maaf tumpang lalu. Ada apa? Bau busuk. Kerja manusia ke ni? Jangan hipokrit. Cepat sikitlah. Kalau terjun lubang waktu gelap, aku tak selamatkan. Baik, aku ambil. Hei, kat sana. Apa hal kat sana? Jangan tumpah. Boleh stabil sikit? Sana. Jangan pijak sayur. Hidangan letak sana. Okey, pergi isi tangki. Apa? Aku baru rehat nak lega nafas. Suruh aku ambil air lagi. Macam mana saya boleh selamatkan awak? Ambil beberapa baldi air pun tak boleh? Awak boleh... Apa lagi? Sekaligus. Ada kayu api untuk kerja kebun, kasih makan ayam dan itik, kutip sayur liar di tanah tanaman. Banyaknya. Lupakanlah, potong semua kayu api hari ini. Esok hari pertama tahun baru, nak saya beri cuti sehari tak? Awak layan saya macam buruh. Angkat kuli, tak perlu buat apa-apa. Siapa buat kerja ini sebelum saya datang? Saya sendiri. Awak sendiri. Banyak kerja awak buat untuk keluarga gadis ini. Semestinya saya tak buat sendirian. Nak gadis siput itu tolong saya ke? Hei, saya tak standing gadis kecil pun. Baiklah, saya pergi ambil air. Suzaku patut tahu tentang serangan hendap saya. Kenapa belum hantar orang ambil saya? Laporkan kepada General Zhu Xiao, dewa perang diserang hendap musuh di Lautan Awan. Sekarang hilang. Siapa boleh bawa 1 juta pengawal gelap ke Lautan Awan hari ini, dewa perang? Wah, potongan yang kemas. Kenapa awak tinggal sendirian di sini? Ibu bapa saya meninggal awal, ditanam di belakang rumah. Kalau saya tak tinggal di sini, ibu tiri pemakan manusia akan telan rumah ini. Kubur nenek moyang pun tak tinggal. Ibu tiri awak kejam sangat. Tangguh, berita baik. Bagusnya berita ni. Makcik Su, jangan paksa saya buat malam tahun baru. Nak saya balik ke mana, Tangguh? Ini ketua kampung yang betul-betul nak beli tanah awak. 80,000, 80,000. Hei,
Tanah ni milik keluarga saya. Keluarga Tang dah menetap sini turun-temurun. Dikebumikan di sini. Cuma ikut cakap tukang feng shui dia, kata ni tanah bertuah. Kenapa nak beri kat ketua kampung? Sebab dia ketua kampung. Dia kata ini bukan tanah kau. Ini milik seluruh kampung. Semua pun dia punya. Kau kata semua milik dia? Tanah ni milik keluarga saya. Takkan saya lepaskan? Ketua kampung Tangguh boleh cakap, kalau berani tak tanda tangan jual tanah hari ni, saya roboh rumah buruk engkau. 1 sen pun tak bayar. Kalau berani roboh, saya akan saman. Nak saman siapa? Bagi tahu benda sebenar. Tangguh orang paling kaya di Yunhai. Dia nak tanah ni. Kau tak boleh saman. Yunhai tak boleh saman. Saya nak pergi ibu kota adu kat Dewa Perang Chi Tian. Saya tak percaya tak ada siapa di benua Yunhai boleh halang kau. Nak pergi mengadu kat Dewa Perang Chi Tian pula. Kau pun nak. Apa gelak sangat? Saya gelak sebab kau terlalu paranoid. Dewa Perang yang mulia, wira benua awan. Mana nak peduli kat semut macam kau? Semut, jangan berangan. Dewa Perang ni wira negara. Saya yakin dia akan beri keadilan. Ya, saya pasti akan beri keadilan untuknya. Ya, aku pasti akan beri keadilan untuknya. Kenapa kau ada di sini? Ini bukan hal kau. Aku pancung kayu bakar kau. Jangan takut, ada aku di sini. Takkan aku biar sesiapa sentuh seketul batu pun di sini. Tangguh, engkau pun cari pembantu. Mana kau jumpa budak liar ni? Tapi rupanya tetap kacak juga. Cakap banyak. Aku pancung kau pakai kapak ni. Pasangan anjing. Aku berani macam harimau. Ketua kampung suruh aku datang jumpa engkau. Ketua kampung, kalau dia berani datang, aku hancurkan dia. Orang gila ni dari mana? Berani nak hancurkan aku? Kita dah dalam kacau ni. Cepat sembunyi dalam bilik telefon polis. Aku tahan diorang. Jangan takut, ada aku. Bodoh. Kau ni seorang je ke? Dewa Perang yang lawan 1000 orang? Tepat sekali, akulah Dewa Perang sebenar. Diam masuk telefon polis. Aku kata semua ada aku. Ketua kampung, kau akhirnya sampai. Tangguh jumpa budak liar entah mana. Gila. Walaupun dia gila, aku tetap koyakkan dia beri makan anjing. Betul? Cubalah kamu. Nak mati ke? Aku baru selamatkan nyawa kau. Anda boleh tenang. Selesaikan masalah mereka dalam beberapa minit. Diamlah. Bila lagi nak bermegah? Perempuan bodoh, jangan menyesal. Ketua kampung, saya tak bermaksud lawan. Keluarga kami duduk sini turun-temurun. Macam mana nak sambut tahun baru seorang? Makcik Tangguh, orang terkaya di lautan awan, nak tanah kamu. Ini rezeki kau ke? Harga sekali serah dia 1000, aku bayar serah 1000. Kamu sign surat tanah, boleh pindah selepas tahun baru Cina. Pak Cik, kata senang aku pindah seorang. Tapi kubur nenek moyang semua di belakang rumah. Mana boleh pindah kubur nenek moyang? Alahai Makcik Tangguh, kubur nenek moyang kau cuma segenggam tanah je. Nak pindah apa lagi? Gali terus sahaja. Ketua kampung cakap banyak. Cuma nak gali kubur nenek moyang. Ya, tak boleh runding. Harta feng shui ini, keluarga Tang tak ada rezeki, berhenti membebel dan sign sekarang. Ketua kampung jangan paksa saya. Saya tak akan sign. Kalau tak sign, jangan marah nanti seseorang pegang perempuan bau ni. Jangan datang sini. Pergi. Lepaskan dia. Siapa berani sentuh dia? Jangan salahkan aku kalau kasar. Budak perempuan busuk, tak bagi duit, jangan marah. Aku musnahkan tempat ini. Warga tua, kalau berani usik, percaya atau tak, aku pancung kau. Budak kurang ajar, berani ugut aku. Mari lihat siapa pancung siapa dulu. Bagi kad aku. Siapa potong budak ni? Siapa nak dapat jongkong emas? Jangan dekat. Sheng Xingzhou. Lepas Tangguh. Kalau tak nak mati, tanda tangan saja untuk aku. Jangan tanda tangan. Budak tak tahu diri, sanggup terima, tapi enggan nak dihukum sebab minum. Bunuh budak liar ni dulu. Beri saya rumah lagi, musnah sampai rata. Kalau berani usik rumah kami, aku akan ke Dongcheng cari Dewa Chi Tian dan adukan ke mahkamah. Saman kau sebab buli, bunuh dan rampas tanah. Bah, malu nak jumpa Dewa Perang Chi Tian. Berani pukul dia, aku bunuh kau. Tangan aku. Aku dah kata semua ada aku. Kau potong tangan ketua kampung. Kita akan dapat masalah. Jangan takut. Kalau dia berani balas dendam, potong semua sekali. Kaneh Honana tu
Tak ada kena menganak. Kau, siapa boleh bunuh 2 sundal ni untuk aku? Aku bagi dia sekotak emas. Kotak emas. Pemuda Kupero semua rekado bagi aku sekotak emas. Cepatlah. Sekotak emas berharga. Tengoklah ada nyawa nak guna ke tak. Aku bagi tahu yang sebenar, tanah keluarga Tang mereka. Sebenarnya, Jutawan Yun Hai Zhao yang naknya tu Poria ni memberontak. Aku lawan Jutawan Zhao. Jutawan Lautan Awan. Ya, dialah Zhao. Si jutawan berbadan raksasa. Budak liar kau ni. Berani potong tangan aku. Zhao Shoufu boleh bunuh kau. Zhao Shufu tu apa? Dia memang boleh bunuh aku. Kalau dia nampak aku, dia kena sujud pada aku. Dasar gila tak tahu diri. Berani kau hina jutawan Zhao. Kau tak tahu tulis huruf mati ke? Kalau tak percaya, cubalah panggil Zhao Fuhai. Baik, aku panggil jutawan Zhao sekarang. Kau gila ke? Berani kau cabar jutawan? Aku dah beritahu, aku ini dewa perang. Zhao Shufu tu angin saja. Tak ada harapan. Ha. Jutawan Zhao dah sampai. Nak tunggu mati ke? Aku tunggu, mari lihat siapa mati. Jutawan Yun Hai Zhao sampai. Bangsat mana itu tadi? Aku pun tak peduli. Keluar dari sini. Dia. Itu dia. Zhao Fuhai, kau nak pukul aku? Tuan Dewa Perang, bagaimana mungkin kau, Tuan Dewa Perang? Tuan Dewa Perang. si kecil Zhao Fuhai, bertemu dengan Dewa Perang? Zhao Fuhai, tahukah kau bagaimana kau dapat kemasyhuran dan kedudukan ini? Ya, Tuan Dewa Perang, berkat sokonganmu. Ketua kampung, kau terlalu angkuh. Mahukah kau suruh orang-orang ini membunuhku? Ada, aku tak percaya. Zhao Shoufu, perhatikan betul-betul. Mana mungkin budak liar ini Dewa Perang? Berani si celaka ini persoal Dewa Perang. Kitian, mengapa tidak kau sujud dan mengaku? Ini tidak betul. Siapakah sebenarnya Dewa Perang ini? Mana mungkin dia berada di sini? Pasti budak ini penipu. Dulu aku pengikut Dewa Perang. Maukah engkau mengaku salah? Jangan tarik aku jika mahu mati. Si kecil ini buta akan kebesaran dewa, menghina Tuan Dewa Perang Citian. Ampunkan hamba. Tuan Dewa Perang, bagaimana nak hukum si pengacau ini? Tang Guo, cara apa kau mahu dia mati? Tuan Dewa Perang, membunuh ketua kampung akan ada dendamnya, Dengan aku di sini, siapa berani balas? tapi dia tetap ketua kampung. Tadi mereka tak berlembut masa kepung kita. Sekarang peluang untuk melawan, jangan segan. Masuk akal, dialah orangnya. Apa pendapatmu? Dikerat 1000, dikoyak kuda, 1000 panah tembus jantung, potong kepala, belah perut dalam kuali minyak. Layak untuk si anjing berkuasa ini. Ini lalu berdarah ke? Buat berdarah itu mudah. Gali lubang sini, tanam hidup-hidup. Dewa Perang, kau seriuslah. Tak bergurau. Jangan risau. Dewa Perang ini kata apa? Buat apa? Tang Guo, anak buah sulung saya. Pakcik lihat kau membesar. Jangan abaikan nyawa sendiri. Tuan Dewa Perang, maafkan hamba. Saya bekerja dengan orang terkaya. Zhao tanah Tang Guo bukan kehendak saya. Ini tanah masyhur. Tuan Dewa Perang yang Zhao Shufu. Mahu Saya suruh Liu Fugui runding pembelian sahaja. Tak benarkan dia zalim orang. Zhao Shufu. Kalau bukan arahan berulang kau, tanah ini wajib diambil. Mana boleh saya zalim anak buah sendiri? Ibu Tang Guo boleh sahkan. Ya. Seperti berikut, ketua kampung kami ikut arahan si Kaya Zhao. Mengarut, saya tak pernah beri arahan begitu. Kalau bukan kau tamak tanah feng shui orang, mana boleh hancurkan kehidupan damai kampung kami? Kau yang patut dikubur hidup-hidup. Si Kaya Zhao Liu Fugui. Kau yang buat hal, jangan mengatai aku. Citian Dewa Perang, cepat akui jenayah mengacau rakyat ini. Tuan Kitian Dewa Perang yang arif, dalangnya si Kaya Zhao. Si Kaya Zhao yang patut dihukum berat. Memandangkan kamu semua bertanggungjawab, halaman rumah ini juga luas. Maka tanam mereka hidup-hidup. Ahaha, anak saudara sulung Tang Guo. Kamu mesti selamatkan pakcik. Saya tak boleh selamatkan kamu yang suka membuli. Masih nak saya selamatkan kamu? Aduh, cucu saudara Tang Guo untuk menghakimi sejak ibu bapa kamu pergi. Saya patut kasihan pada kamu. Salah faham hari ini disebabkan orang luar. Alamak. Tang Guo, pakcik kamu betul ke Isa? Ini semua salah faham. Sekarang sudah jelas salah faham ini. Kamu tak rugi apa-apa. Jangan memalukan pakcik ketua kampung. Tolonglah. Bila saya dipalit malu oleh kamu, saya pun tak nampak kamu faham saya. Kenapa saya perlu faham kamu? Ini salah kami. Saya janji.
takkan berulang lagi. Kamu dah ditanam, takkan berlaku lagi. Makcik Tangguh buat kebaikan kamu. Fikirkanlah, kalau tanam 2 orang hidup-hidup di sini, mana nak tinggal di halaman ini nanti? Ya. Kami tak kesah mati, tapi untuk menduduki tempat feng shui ini tak sesuai. Cuma gali 2 lubang luar halaman. Tanam mereka hidup-hidup. Dewa Perang, asal kamu lepaskan saya rela beri harta keluarga Zhao, separuh untuk kamu. Rasanya saya kurang duit ke? Saya tahu kamu ada duit, tapi ini tanda ikhlas saya. Tuan Dewa Perang, kalau tak benci saya rela korbankan rumah ketua kampung. Berani kamu jadikan saya pegawai kampung? Ini sungguh keterlaluan, sungguh tak masuk akal. Ataupun saya nak beri cucu sulung Tangguh. Apa pendapat kamu? Kampung ini ada minat dengan kau. Aku lebih minat harta lelaki terkaya Zhao. Hebat sungguh. Zhao Fuhai beri kau tempoh 3 hari. Pindah milik separuh harta ke nama Tangguh. Dewa Perang ini boleh lepaskan nyawa kau. Terima kasih Kitian. Budi Dewa Perang ini. Si jahat, pastikan pindah milik harta dalam 3 hari. Selesai. Bangun. Zhao Fuhai, kau masih nak gali kubur nenek moyang kami? Takkan gali lagi. Aku bersumpah takkan gali lagi. Mengusik yang lemah, takut yang keras. Ketua Kampung Liu, giliran kau. Tuan Dewa Perang, keluarga kecil tak mampu lawan lelaki terkaya Zhao. Dewa cuma nak yang kau nampak. Kau serahkan tangan kecil kau. Dewa Perang ini sudah dapat yang dihajat. Kenapa kisah sangat dengan benda kecil kau? Cepat habiskan tangan awak. Tuan Dewa Perang, maafkan hamba. Tangguh. Pergi merayu untuk aku. Dewa Perang Citian, tengok pakcik kau. 1 tangan dah patah. Dia dah dihukum. Lupakannya. Maafkan dia. Alahai Tangguh, asalkan kau lepaskan aku hari ini, aku bersumpah dekat seluruh kampung, aku takkan memalukan kau lagi. Aku anggap kau macam anak sendiri. Kau percaya tak? Tak percaya. Berhenti cakap kosong dan buat sendiri. Ha. Dewa Perang, maafkanlah hamba. Zhao Shofu, hamba baru tolong awak. Awak kena tolong merayu. Kau provok orang yang salah. Ini hukuman yang kau layak dapat. Kau nak tarik masa saja. Apa aku nak cuma nyawa kau? Ha. Berhenti. Budiak ni bukan Dewa Perang. Ayah? Zhao Shufu, kenapa kau bagi budak ni tipu? Kau siapa? Berani kau bersoal. Dewa Perang. Tauke Zhao, ini anak aku Liu Qi. Anak, kau cakap apa ni orang mulia ini? Beliau ni, Tuan Kitian Dewa Perang, diikrar sendiri oleh Zhao Shofu. Bapa Tauke Zhao ni penipu. Jangan tipu dengan dia. Orang lain bersoal jati diri. Satu lagi yang nak mati. Liu Qi, kau nak mati ke? Zhao Shofu, jangan risau nak minta maaf. Awak tengok dulu. Berita rasmi terkini dikeluarkan kuil perang. Apa beritanya? 10 teratas dalam senarai carian. Berita rasmi kuil perang. Seluruh jaringan dah kecoh. Zhao Shofu, semua boleh keluarkan telefon tengok. Laman web rasmi kuil perang. Hantar 1 video langsung mesyuarat Dewa Perang di Ibu Negara. Aku live. Mustahil. Tengoklah sendiri. Rupanya rakaman mesyuarat aku bulan lepas. Suzaku boleh kacau uji bakat dengan cara begini. Pastikan aku selamat di sini. Kau lihat Qi. Tian Junction akan bawa Tuan Suzaku datang. Yun Hai, periksa benua. Penipuan kau sebagai Qi Tian Junction dah terbongkar. Tapi aku ini... Aku tahu, semuanya benar. Berhenti melawan. Nak tolong aku faham. Tapi fikir cara selamatkan nyawa kita. Walaupun aku bukan Dewa Perang, sama saja. Kau cukup buat aku tunduk separuh hayat, pinggang. Sekarang datanglah jutawan Yun Hai. Dosa? Jangan takut, aku di sini. Kau boleh buat seumur hidup? Tak boleh. Kau cuma pembantu aku. Mari sini, pembantu percuma. Mungkin tahun ni belum habis, kau kena pergi. Tangguh betul. Aku boleh hapuskan mereka hari ini. Tapi macam mana kalau aku tinggalkan dia? Rupanya kita semua ditipu. Budak liar. Penipu ni bukan Dewa Perang langsung. Budak, berani kau tiru Citian Junction? Mari, isi peluru. Dia dah mati sekarang. Jangan takut. Aku pun tak nak rasa takut. Dah besar pun aku ni. Ini kali pertama aku nampak begini. Jangan gusar. Tadi Zhao Fuhai dah sujud kat aku. Sekarang aku tak sabar nak bunuh. Kalaupun nak serang, jangan ganggu budak ni.
budak. Kau pura-pura jadi dewa perang. Aku bunuh kau ikut kehendak rakyat. Buat yang betul untuk langit. Jangan borak lagi dengan si gila ni. Cepat habiskan dia. Sama gadis tu, tanah ini milik korang. Pakcik Ketua Kampung baru sumpah nak jaga aku macam anak. Cepat sangat menyesal. Diam. Kau guna penipu jadi Ki Tien Shen Jan. Memang patut 9 keturunan kau dihukum. Jangan salahkan kami tak berperi kemanusiaan. Kalau kau dah tanda jual tanah tu awal-awal, takkan sampai kau mati macam ni? Perompak, nantilah. Chi Tien Shen Jan akan datang ke Yun Hai untuk pemeriksaan dalam 3 hari. Pasti aku pergi adukan pada dia nanti. Saman korang, sebab bunuh dan rampas tanah. Takkan aku biar kau hidup sampai esok. Aku nak beritahu seseorang lagi. Kau nak apa? Terus bertindak. Si paling kaya mesin jeda ni dari mana? Angkat tangan, diam semua. Hello, ini Zhao Fuhai. Dewa Perang Ki Tian, saya akan pergi ke Yun Hai untuk pemeriksaan dalam 3 hari. Tuhan Dewa Perang, jamuan sambutan akan diserahkan kepada Zhao Fuhai. Terima kasih. Atas kepercayaan, hamba pasti tidak mengecewakan kepercayaan Dewa Perang. Tuan Suzaku dari Kuil Perang, hubungi saya sendiri. Kata 3 hari lagi, satu-satunya Dewa Perang di benua Yunzhou akan ke Yun Hai. Jamuan sambutan untuk Dewa Perang akan dikendalikan oleh saya. Uruskan Ki Tian. Jamuan sambutan Dewa Perang ini apa satu penghormatan. Sudah tentu. Jamuan sambutan Dewa Perang Chi Tian. Kalau boleh jumpa Dewa Perang, tentu takkan menyesal. Nak ikut? Tentulah. Itu Dewa Perang Ki Tian, satu-satunya Dewa Perang di benua awan. Cahaya dan idola dalam hati saya. Baik, saya bawa awak pergi. Awak seorang. Jangan bercakap besar. Fikir dulu. Macam mana nak elak bala hari ni? Zhao Shoufu. Jamuan ni rumit lah. Entahlah layak ke tak hamba ni. Nak uji kekuatan Dewa Perang Ki Tian ke? Ya. Saya pun harap Zhao jadi orang terkaya. Hanya kau yang layak jumpa Dewa Perang Chi Tian. Zhao Shufu, nak khianati kami ke? Dewa Chi Tian akan datang ke Lautan Awan tak lama lagi. Di saat genting ni, apa lagi nak rampas tanah dan bunuh orang? Kejayaan jadi malapetaka. Semua berlaku sekelip mata. Michi, berani kau ugut saya? Bukan, tak ada. Tak maksud saya. Zhao Shufu, tenangkan diri. Jangan risau. Si kaya Zhao nak urus jamuan Dewa Perang Ki Tian. Tak lama lagi nak berlangsung. Cepat minta maaf. Ayah, jangan panik. 3 hari lagi Dewa Perang datang ke Lautan Awan. Kami yang kerja dengan si kaya Zhao minta undangan 2-3 keping pun tak adalah banyak. Nak berapa undangan yang layak duduk sebalai dengan Dewa Chi Tian? Semua orang terkenal di daratan Yunzhou. Kau ni jangan kencing lihat diri sendiri. Singa pun buka mulut nak minta undangan. Cuma 2 undangan untuk kami. Bagi saya dan anak jumpa orang penting. Jing, jangan ingat saya tak tahu. Kau nak ambil kesempatan. Nak berkenalan dengan orang berpengaruh? Kau ni siapa? Kerja keras 8 keturunan. 8 keturunan pun takkan boleh masuk jamuan. Memang jamuan Dewa Perang Chi Tian. Apa kau nak? Jangan gementar, budak. Sekarang keadaan dah lain. Kita semua dalam situasi sama. Apa maksud awak? Awak tak nak bunuh kami? Tentu. Bukan saja saya tak bunuh awak. Saya akan jaga awak macam keluarga sendiri. Awak nak buat apa sebenarnya? Tangguh. Walaupun awak tolak saya, tapi saya masih prihatin tentang Xiang Xiu. Saya tak akan biar orang luar buli awak di kawasan saya. Awak nak saya sokong awak, paksa orang terkaya. Zhao setuju permintaan awak. Tangguh. Awak memang bijak, tapi asal awak ikut cara saya jamin tiada berani sentuh rumah atau tanah awak. Asalkan awak elak bala hari ini, saya akan saman semua di hadapan Dewa Chi Tian Jan. Baik, saya janji. Tapi ada satu syarat lagi. Syarat apa? Saya pun nak jemputan juga. Awak pun nak jemputan juga? Ya, Dewa Perang benua Yunzhou. Siapa tak nak tengok kecantikannya? Hei, jadi orang terkaya tak mungkin ada. Kan awak nak? Dia pun nak awak yang buat jamuan untuk Dewa Perang. Jemputan ni macam sayur di pasar ke? Zhao Shufu, awak tuan rumah jamuan. Bagi beberapa jemputan senang je bagi awak. Saya cuma tuan rumah, tapi setiap jemputan mesti ada cop mohor eksklusif Dewa Perang sendiri. Susah betul. Tapi Zhao Shufu, kalau tak bagi jemputan, nanti tangguh saya dan penduduk kampung buat kacau di luar majlis. Awak tahu akibatnya. Jangan berani. Samalah macam Samseng jumpa penjahat. Cara nak hadapi penindas kampung macam ni, awak pun kena jadi Samseng juga. Zhao Shufu, di belakang aku ada ribuan penduduk kampung Fengi. Fikir baik-baiklah. Liu Fugi, berani anakmu ugut aku? Mohon Zhao Shufu,
penuhi permintaan kami untuk buat sembahyang pada Dewa Perang. Zhao Shufu, saya cadang korang beri kami jemputan. Selamatkan ikan dari kematian. Tak baik untuk sesiapa pun. 3 hari lagi, Dewa Perang Qitian datang ke Lautan Awan. Kita tak boleh biar orang kecil ni halang kita. Baiklah, aku bagi 2 je. 2 jemputan, 1 untuk seorang. Tak boleh, Liu Qi. Kena beri aku 1. Zhao Shufu, kau kena bagi kami 30%. Kau ingat ni beli sayur di pasar ke? Boleh tawar-menawar dengan aku? Kalau kami jumpa Dewa Perang, bolehlah aku cakap baik sikit untuk kau. Kau ni berangan nak berdebat dengan Dewa Qitian. Ada lebih 2 ke? 2 je. 2. Terima kasih Tuan Zhao atas kemurahan hati. Orang terkaya nak sediakan jamuan untuk Dewa Qitian. Malas nak layan korang. Tahniah Zhao Shufu. Dah mula dah. Liu Qi 2 jemputan. Mesti beri saya 1. Saya juga akan berjuang untuk awak. Yang tak akan saya beri ialah Tang Guo, orang terkaya Zhao. Itulah Dewa Perang. Orang macam kamu tak layak jumpa. Saya tak layak. Awak pun tak layak. Awak boleh. Kenapa saya tak boleh? Kalau Tangguh tak ada Liu Qi, kubur nenek moyang kamu dah lama dikorek. Apalagi yang tak puas hati, budak. Awak ingat begitu? Tang Guo cuma sekeping jemputan. Dewa Perang idola saya. Hanya ini yang buat saya bertahan sampai sekarang. Ini mungkin satu-satunya peluang jumpa dia. Saya mesti berjuang. Tak sangka Dewa Perang penting sangat bagi awak. Dulu Qitian Dewa Perang jauh di ibu kota. Tak pernah ada peluang jumpa dia. Sekarang dia datang ke Laut Awan bernafas udara. Sama, jadi saya mesti dapatkan jemputan. Tak sangka dia masih peminat setia saya. Memandangkan awak nak jumpa dia sangat, saya akan bawa awak pergi. Awak tak ada jemputan. Kenapa nak bawa saya pergi? Saya ada cara, Tang Guo. Memandangkan kawan awak, Yuneng akan bawa awak pergi. Jom kita pergi dulu. Ayah, jom pergi. Okey semua, jom pergi. Awak, Liu Qi, berhenti untuk saya. Nak ke mana, Liu Qi? Tang Guo, percayalah pada aku. Aku pasti buat kau jumpa Dewa Perang Qitian. Percaya? Tadi kau cakap kau Dewa Perang Qitian. Bolehkah aku percaya? Kau kena percaya aku. Bila ada majlis resepsi nanti, bila identiti aku didedahkan, kau akan percaya semua. Okey, terima kasihlah. Pergi potong kayu. Tang Guo ni tahun baru Cina. Pergi beli daging balik makan. Saya nak kelaparan awak ni. Lagipun saya askar cedera. Takkan nak makan bubur nasi putih je kan? Hari ini malam tahun baru. Peniaga dan penjual semua bercuti. Tak ada tempat nak beli. Sayang kad emas aku yang ada 10 digit ni. Tak ada tanah nak dibazirkan. Baiklah. Saya pergi dulu. Tak ada peniaga pun. Tak ada tempat beli masa tahun baru. Nak beli apa dengan duit? Pelbagai daging ayam, itik dan keldai dalam setengah jam. Tunggu je. Makan lompang. Jom makan. Tahun baru tahun ni lain macam. Sebab ada aku ni. Aku jumpa ahli keluarga dalam hutan. Nak jadi satu keluarga dengan aku? Bersatu dalam satu rumah, bukan ke maksud keluarga? Datanglah ke Shengxingzhou, tak kira dari mana pun asalmu, ke mana hendak pergi, aku doakan kesejahteraan dan kejayaan untukmu. Selamat Tahun Baru. Aku tak sempat sertai hidupmu sebelum ini. Masa depanmu... Cantiknya. Apa yang kau cakap tadi? Ada apa dengan masa depan aku? Tak ada apa. Selamat Tahun Baru. Selamat Tahun Baru? Kau tengok gala Tahun Baru Cina ke? Kau tengoklah dulu. Aku nak pergi cuci pinggan. Si tukang rumah ni semakin terbaik. Lepas jamuan gula-gula ni, aku akan tinggalkan Lautan Awan. Bila aku tak ada nanti. Macam mana kau nak hadapi kalau ada yang buli? Suzaku memberi penghormatan pada pahlawan Qitian. Barangan Suzaku dah sampai. Saya faham. Ini 2 kertas jemputan.
Kau boleh balik. Tuan Dewa Perang, anak buah telah hantar pasukan bersihkan musuh di lautan awan. Tuan boleh tinggal aman di sini. Tak apa. 3 bulan lagi aku buat jamuan untuk kau. Pergi balik dulu. Dia Dewa Perang. Kenapa awak di sini? Hadiah tahun baru. Hadiah tahun baru. Ini dia. Buka dan lihat. Jemputan Tuhan Perang. Oh Tuhan, saya tak bermimpi. Saya Tuhan Perang baru. Ya, awak boleh pergi ke jamuan sambutan. Sheng Xingzhou, awak bukan sengaja nak usik saya, tipu saya dengan jemputan palsu. Mana boleh saya tipu awak? Kenapa tidak? Semalam awak gelar diri Tuhan Perang, terbongkar depan mata dan dilupakan. Di jamuan sambutan, nanti awak akan percaya akulah Tuhan Perang yang awak sembah. Sheng Xingzhou, tolong teman saya beli baju di bandar. Saya nak pilih baju cantik untuk jumpa Tuhan Perang. Awak sangat kisah tentang dia. Sudah tentu. Dia idola saya, cahaya hidup saya. Jika idola awak mirip Zhongkui dalam poster, masih kagum ke awak? Orang terkaya Zhao Zhongkui salah kenal awak semalam. Dia tak mirip awak ke? Semestinya. Orang terkaya Zhao. Orang terkaya Zhao cuma pandang jauh kitian Tuhan Perang. Dia langsung tak nampak. Bagaimana awak tahu? Pernah tengok Dewa Perang Citian? Sudah tentu. Rupa dia macam mana? Dia sendiri bijak, taringnya lebih menakutkan daripada dalam gambar. Lebih menakutkan. Dewa Perang menawan hati rakyat dengan kekuatan, bukan rupa. Dewa Perang Citian macam hantu. Awak tak benci? Apa kelayakan awak nak kata Dewa Perang Citian hodoh? Kelayakan apa? Baiklah, jangan cakap. Lepaskan saya. Apa yang saya marah? Gadis busuk, saya idola awak. Hello Tang Song. Kakak, tolong saya. Tang Song. Awak di mana? Saya di rumah Lily. Tang Song. Ada apa? Saya tak nak shopping baju. Saya perlu selamatkan adik saya. Dapat adik dari mana? Anak saudara pakcik saya. Adik kandung saya satu-satunya. Ikut awak. Tak. Abang Chiang, kami semua satu kampung. Aku mohon, jangan perli dia. Kahwin itu adat kami. Jangan halang urusan baik aku. Abang Chiang ini... Weh, Abang Chiang, maafkan Lily. Dia tak faham adat. Saya minta maaf bagi pihak dia. Jangan susahkan aku. Abang Chiang, jangan bully Tang Song. Jangan pergi, tolong aku. Nak balik? Jadi bridesmaid main dengan abang kamu. Nak balik saja. Abang Chiang, tolong lepaskan saya. Menangis lagi. Abang tetap takkan sayang kau. Lepaskan saya. Tolong ikut saya. Aduh, lepaskan saya. Lepaskan. Halang saya. Kakak, tolong. Babi berani rosakkan urusan aku. Pukul dia. Ini perintah Abang Chiang. Berani bully wanita? Mahukah kau mati? Siapa berani sentuh aku? Hari ini jangan harap balik. Jangan panggil aku Abang Chiang. Budak nakal. Berani kau pukul aku? Hari ini aku tak benarkan kau masuk. Tak akan aku lepaskan kau. Aduh, maafkan aku, Wira. Lepaskan Kiang. Kalau tak takut mati, pergilah. Abang cuma bergurau. Kahwin itu adat di kampung kami. Diam dan jadi Samseng itu adat. Kau buat jenayah. Tangguh, kau pun ada di sini. Kahwin mana ada tak pakai pengapit? Anak dara kau sajalah. Tak boleh terima gurauan ke? Kakak aku Jingui berani usik kakak aku. Aku bunuh budak busuk ni. Aduh, berhenti gaduh. Berhenti pukul. Kami takkan sentuh kakak engkau lagi. Keluar. Kau tunggu aku. Letak pada kakak engkau. Jadi macam kasi kita abuse. Jangan takut. Mari balik. Jadi macam kasi dia kakai. Apa lagi kau nak lari? Berani kau pukul aku. Janganlah melutut di sini. Pecahkan kepala aku. Seorang pun tak boleh pergi. Apa harus aku buat? Jangan takut lari kalau tak boleh lawan. Jangan risau dengan kebolehan aku. Cukup untuk habiskan semua orang ni. Berani sangat kau sombong. Kau tahu siapa aku. Nanti cakap pun kau pengsan. Siapa dia ni? Dia macam orang bandar Yunhai, keturunan orang kaya tahap super. Sangat kaya dan berkuasa. Aku bukan sekadar kaya, tapi sangat kaya.
Kau boleh kaya macam mana? Aku anak tunggal kumpulan wang. Kau cuba teka kekayaan aku. Harta kumpulan Wang, kedua terkaya di Yunhai selepas Zhao. Siapa berani usik mereka? Mengusik orang besar macam ini. Keluarga Wang. Kenapa orang kaya Yunhai kini satu persatu datang ke kampung kita? Apa harus aku buat? Dia anak tunggal keluarga Wang. Kita dah masuk masalah besar. Jangan takut, aku tak peduli Zhao Shofu. Ini dia pula. Kau pun orang besar ke? Jangan dengar cakap dia. Malu terdedah semalam pun. Lupa sudah ke? Aku cakap benar ni. Kau yang menang. Mereka ni bukan boleh halau dengan cakap kosong. Tunggu masa sesuai kita lari. Hanya perlu takutlah. Selagi aku baik hati sekarang, asal kau sujud dan minta maaf pada aku, mungkin hari ini aku boleh lepas. Kakak, mari kita sujud dan minta maaf. Kita tak boleh lawan keluarga Wang. Hai, adik kau lebih tahu keadaan. Sujud. Tahun adikku belum berakhir. Jangan cari pasal. Sujud. Jangan sujud, ini cuma semut. Ya, dia tak layak. Kau berani sombong dengan aku. Hari ini aku akan tunjuk di Yunhai. Aku raja. Siapa datang sini? Dan sebagainya. Pengantin. Aku nasihat kau berundur. Kalau tak, tongkat ni tak kenal sesiapa. Abang Chiang, semua tetamu datang minum arak. Boleh beri muka pada kami. Jangan malu-malukan adik Tang. Kau siapa? Aku kena beri muka. Abang Chiang Dewa Perang Kitian akan periksa Yunhai. Kau pun ada maruah. Kalau jadi masalah besar hari ini, keluarga Wang tak mudah dijelaskan. Kau dewa perang di langit. Dia pegawai kampung kita. Walaupun bapanya datang, tak mungkin peduli hal kecil. Dia masih ambil berat tentang Dewa Perang Qi. Tian, budak siang hari kau mula berkhayal. Wang Chiang, awak percaya tak saya boleh siap dalam 5 minit? Biarkan kumpulan Wang bankrupt sepenuhnya. Hahaha, dengar tak semua? Budak ni masih mengarut kat sini. Biar keluarga Wang bankrupt dalam 5 minit. Kelakar betul. Dengar, saya bagi kau 5 minit. Jika kumpulan Wang tak bankrupt dalam 5 minit, potong awak jadi 8 ketul campak ke anjing. Kalau Wang bankrupt, kau nak macam mana? Kalau keluarga Wang bankrupt, saya akan sujud. Panggil kau Datuk San Sheng, lepas tu sujud 3 kali. Okey, saya tunggu dipanggil Datuk 3 kali. Tangguh, pinjam telefon kau. Sheng Xingzhou berani cakap nak bankruptkan keluarga Wang. Kau nak selesaikan macam mana nanti? Jangan risau, saya pasti. Tang, nanti baca arahan saya. Rebut peluang. Kau lari dulu. Okey. Suzaku, ini saya. Saya beri had 5 minit. Biarkan kumpulan Wang Yunhai bankrupt sepenuhnya. Tunggu saja, pertunjukan nak mula. Hahaha. Nampak tak tu? Budak tu masih berlakon. Tak apalah, saya tunggu. Saya merayu awak bankruptkan keluarga Wang kami. Tunggu saja. Ia akan jadi seperti hajat awak. Budak, awak bukanlah tuan biasa. Berani awak perintah General Suzaku? Awak tahu tak? Berdasarkan kata-kata awak tadi, saya boleh masukkan awak ke penjara. 80 tahun. Goje Tang Song, saya merayu. Mengaku saja pada Abang Chiang. Jangan buat masalah lagi, okey? Ya. Kakak, cepat suruh kawan awak mengaku. Nanti kita pun kena tempias. Sheng Xingzhou, awak tahu, General tahu Suzaku ialah tangan kanan Tuhan. Peperangan Citian. Semestinya saya tahu. Memandangkan awak tahu. Kata Wang Chiang tentang 80 tahun penjara bukan nak takutkan awak. Lebih baik awak mengaku. Ya, minta maaf sekarang. Jangan takut. Sebentar lagi ada keputusan. Berjuang sampai mati. 3, 2, 1. Hello ayah. Apa maksud awak? Bukankah patut betul-betul bankrupt? Macam mana boleh? Macam mana keluarga Wang boleh bankrupt? Memang betul. Kumpulan Wang dah bankrupt. Baru dalam berita. Tengoklah semua. Tak mungkin keluarga aku orang kedua terkaya di Yunhai. Mana boleh nak cakap bankrupt semudah itu? Sama sekali mustahil. Kumpulan Wang memang dah bankrupt. Dah tular semua. Keluarga Wang ni keluarga kaya di Yunhai. Jatuh tersungkur. Orang tangguh bawah tu mesti ada pengaruh. Betul-betul kena. Siapakah identiti sebenar dia? Abang Chiang, keluarga engkau dah dibankruptkan dalam 5 minit. Sekarang tiba masa untuk tunduk. Panggil Datuk Zu. Tunduk sujud. Tunduk sujud. Tunduk sujud. Tunduk sujud. Tunduk sujud. Sujudlah Wang Chiang. Atuk, saya salah. Saya sujud mengaku salah. Tolonglah berbelas kasihan. Maafkan keluarga kami. Wang Chiang, kalau duit keluarga kau bersih, takkan jadi begini hari ini. Ini semua akibat perbuatan jahat keluarga kau. Bukan ayah saya yang cakap sebab saya langgar marah orang penting. Saya sujud mengaku salah sekarang. Tolonglah beri peluang keluarga kami berubah. Atuk, saya silap. Saya salah. Keluarga kami silap, Atuk.
Wang Qiang, ini buah perbuatan jahat keluarga kau sendiri. Tepati janji dan pergi. Pergilah, si miskin. Liu He, kau si kecil tak bersyukur. Keluarga Wangmu bankrupt, kau terus berpaling tada. Lupa segala bantuan aku dulu. Dulu bukan sekarang. Kau ni miskin sekarang. Pergi sekejap. Jangan halang muka orang dewasa. Apa korang buat bila dah hilang? Apa kau buat, Atuk? Atuk Zu nak kita lupakan musuh. Lepaskan keluarga Wang kami. Tolong lepaskan keluarga kami. Salahkan diri sendiri. Sheng Xingzhou, jom pergi. Jom kita pergi. Abang, Kak Guo, kita pergi lepas makan. Hari ni hari penting aku. Kami nak ucapkan kepada abang. Tak ada apa-apa. Kakak datang untuk kenduri kau. Aku kena buli. Kau gembira sangat. Kami tak berani makan. Wei abang, Kak Tangguh, Wang Qiang buat semua. Dia guna kuasa dia. Kami pun tak berani tegur. Ya, semua salah Wang Qiang. Tak ada kena-mengena. Tak kena-mengena dekat Lily. Kakak datang jadi bridesmaid kau. Aku kena buli dekat majlis kau. Malu nak cakap tak ada kaitan. Aku bagi kau bertekak. Liu He, kau pukul aku. Kau yang buat. Kak Guo nampak marah kan? Liu He, orang macam kau patut kahwin. Mari kita mulakan. Hei, tak. Kakak Guo, tolong tenangkan diri. Ada permintaan apa-apa? Sila bagi tahu, saya pasti penuhi permintaan awak. Tak ada nak cakap dengan orang macam kau. Jangan halang jalan. Hei, cepat minta maaf kat Kakak Guo. Maaf. Kakak Guo dan Tang Song. Jangan bergaul dengan dua orang ini lagi. Tang Song, kita main sangat hebat. Kawan yang baik. Jangan marah hal kecil macam ni. Lepas aku dah suruh jangan pergi, kau pun tak peduli aku. Lepas. Bising apa ni? Liu Qi, kau ada sini. Kenapa ketua kampung tak datang minum arak kahwin? Ayah baru tolong Zhao Shufu satukan keluarga Wang. Sibuk sekarang. Mana sempat nak minum arak kahwin kau? Apa? Kebangkrapan keluarga Wang sebab pakcik ketua kampung. Liu Qi, kau cakap keluarga Wang bankrupt sebab pakcik ketua kampung. Semestinya keluarga Wang dah bankrupt. Ayah saya ketuanya. Oh, begitu. Kebangkrapan keluarga Wang tak ada kena-mengena dengan kau. Besar kepala, ha. Bodoh sombong. Dia bergurau saja. Kita pergi sekarang. Pergi cepat. Berlakon jadi anjing. Tangguh, kebangkrapan keluarga Wang tiada kaitan dengan ketua kampung. Aku tahu lelaki terkaya, Zhao. Bukan dia. Bukan dia, tapi kau, kan? Memang aku, pandang aku dan panggil Suzaku. Suruh General Suzaku. Betul tak, abang? Jangan merepek. Boleh tak engkau berpijak di bumi nyata? Kakak, dia ni tinggi lagi kaca. Tapi kenapa macam ada masalah otak? Aku pengsan di gunung hari tu. Kena bom bius kuat. Mungkin itu sebab otak terganggu. Tapi akan pulih bila dadah dileraikan. Oh, begitu. Sheng Xingzhou, kau bagi aku gaun ni? Ya, ini gaun Feng Xing. Cuma ada satu di dunia. Pakai ke jamuan nanti, mesti bersinar. Terima kasih, aku suka sangat. Hal kecil. Nantikan sahaja. Tahukah engkau rupaku semasa jadi dewa perang? Tangguh, kau masuk dulu. Aku nak parking. Okey, aku tunggu dalam. Gaun sepadan Qi Tian Dewa Perang, mahkota bulan bintang sudah tiba. Hantar orang ke lokasi jamuan. Cari gadis berpakaian bintang. Itu aku. Teman wanita hari ini ialah. Dewi, Puncil dan Angkashan kostum wanita bertabur bintang. Anak perempuan, siapakah dia? Saya sebenarnya memakai Feng Xing. Cik Jiang Jiyue, sosialita pertama Yun Hai, telah tiba. Dewi, Cik Jiang juga memakai pakaian bertabur bintang. Mana mungkin ada 2 bintang di dunia ini? Pasti ada yang palsu. Adakah ni keadaan sebenarnya? Saya dapat yang tiruan. Cik Jiang, kenapa dia memakai Feng Xing? Sosialita, manakah awak ini? Saya bukan sosialita. Saya cuma wanita biasa. Rupanya perempuan kampung, berani memakai bintang. Tahu tak awak dah menyusahkan diri? Saya tak tahu, Cik Jiang. Tolong jelaskan. Bintang ialah gaun hadiah raja untuk Dewi Perang. Hanya ada satu di dunia, itulah yang saya pakai. Gaun pemberian raja kepada Dewi Perang. Ya, jadi pasti awak punya ini. Ini palsu. Ini bukan palsu. Jadi awak nak pakai tiruan ini? Tunjuk gaya di jamuan resepsi. Nak semua wanita periksa awak?
Saya tak tahu gaun ini terkenal. Gaun ini diberi oleh seseorang. Kawan saya takkan hantar barang tiruan. Awak kata milik awak bukan tiruan. Jadi semestinya saya yang palsu? Bukan, Cik Jiang. Saya rasa ada salah faham di sini. Saya tak peduli apa salah faham awak. Saya nak awak tanggalkan sekarang juga. Tanggalkan sekarang. Majlis sambutan Dewa Perang akan bermula. Dewa Perang Citian akan tiba tak lama. Saya tak sempat sediakan gaun lain. Awak benar-benar nak pakai fencing supaya Dewa Perang perhatikan awak? Seperti kata mahu makan daging angsa, hanya Cik Jiang kami layak jadi teman Dewa Monyet Syurga. Tanggalkan. Saya tak akan tanggalkan. Tak nak tanggalkan. Ya, kalau tak tanggalkan, keluar dari sini. Kenapa saya dijemput kuil perang? Kenapa awak suruh saya? Sebab pakcik saya orang terkaya Zhao di Yunhai. Jamuan sambutan ini milik pakcik saya. Betul. Cik Jiang sebagai ahli keluarga penganjur. Saya nak awak pergi. Awak kena pergi. Saya akan ke sini tak lama lagi. Kalau berani bully orang lain, saya akan lapor pada dia. Dengan hak awak saja. Dewa Perang tak akan toleransi awak. Malas nak layan karut awak. Tolong buang penipu perempuan ini. Ya. Apa yang awak buat? Jangan dekati. Lepaskan saya, Jiang Jiwei. Awak tak ada hak buat ini. Saya tetamu jemputan kuil perang. Jiang Jiwei, lepaskan saya. Semua berhenti. Zhao Shufu ada di sini. Pakcik, awak ada di sini. Jiwei, ini jamuan sambutan Dewa Perang Kitian. Awak buat masalah di sini. Awak pernah fikir akibatnya? Pakcik, saya nak tolong buang sampah dari majlis. Ada orang tak layak berada di sini. Ada orang. Semua di sini, mereka dijemput setelah lulus saringan kuil perang. Kenapa awak pertikai kuil perang? Tak juga. Sebenarnya tak, mana berani saya pertikai kuil perang. Saya cuma... Zhao Shufu tak patut dilatih dulu, Cik Jiang. Tugas dari Lord Suzaku ini sangat penting. Ya. Misi ini kritikal. Sangat kritikal. Ambil itu. Pakcik, Ini adalah bulan mahkota. Hadiah dari Dewa Perang untuk kekasihnya. Rupanya ini Crown Haoyu. Dewa Perang nak beri pada siapa? Wanita berbintang. Gaun awak bertabur bintang. Ya, saya memakai bintang. Pakcik, betul Dewa Perang nak beri Haoyu pada saya? Jika awak memakai bintang, maka Haoyu ini untuk awak. Alamak, sungguh satu penghormatan. Saya boleh berdiri sebaris dengan Dewa Perang, menjadi kekasihnya. Cik Jiang, bawa Haoyu bersama. Tunggu sekejap. Gadis liar, kau berani ragut Haoyu daripadaku. Aku tak nak ragut kau. Tapi yang aku pakai ini juga berbintang. Kau ingat pakai bulu merah palsu boleh jadi Phoenix? Bukan palsu. Mana boleh ada 2 bintang? Ya, Cik Jiang dan wanita ini, siapakah teman wanita Dewa Perang Citian? Tentu sekali aku. Aku sosialita nombor 1 di Bandar Yunhai. Kau pula siapa? Kau ini tangguh. Kau betul-betul tangguh. Aku langsung tak kenal kau pakai bintang-bintang ni. Jangan sentuh skirt aku. Tangguh. Bintang kau dari mana? Dari kawan. Candy, bintang kau mesti tiruan. Ia bukan tiruan. Aku percaya kawan aku. Dia takkan hantar barang palsu. Fencing dihadiahkan raja pada Dewa Perang Kitian. Tak ternilai harganya. Kalau yang kau punya ini asli, bererti budak liar itu yang curi. Bukan curi. Bukan dia. Bukan curi. Mungkinkah Dewa Perang Citian pakai dress sendiri untuk lelaki gunung? Bukankah itu pantang terbesar di dunia? Cik Jiang, kau bintang di badan kau dari Dewa Perang Citian? Tentu sekali. Tidak, sama sekali tidak. Zheng Xingzhou, akhirnya kau sampai. Penglihatan Qi Tian Junction taklah teruk. Aku beri kau bintang sebenar. Apa kau ini? Mengarut saja. Saya cakap benar buat kau marah. Diamlah kau. Jiang Jiwei, gaun ini kau pakai palsu. Bintang sebenar ialah Tangguo. Yang kau pakai ini... Si kampung tak reti. Cakap kau langsung tak boleh dipercaya. Baik, aku buktikan. Segala di kuil perang ada cop Tuhan Perang. Jadi? Kalau gaun kau ini berembun bintang, patutnya ada cop Tuhan Perang. Apa kau merepek ni? Mana ada cop Tuhan Perang pada kain? Yang palsu tentu tak ada. Yang asli ada. Zheng Xingzhou, ini jamuan Qi Tian Junction. Jangan membebel lagi. Kita yang benar. Nanti kena tangkap. Jangan takut. Percaya aku. Aku yakin. Tuhan Perang dah sampai. Siapa berani soal? Alamak, ini betul. Tak boleh jadi. Mana mungkin? Ada cop Dewa Perang. Berasal dari mana budak ni? Untuk meraih bintang. Jadi gaun Jiang Jiwei ni palsu. Saya yang asli. Saya teman wanita Dewa Qi Tian Jan. Pakcik, tolong halau 2 orang kampung ni. Lepas tu budak lari dulu. Tak sangka kau sendiri muncul hari ni. Zhao Shufu, kau tak kenal Dewa Perang? Cop Dewa Perang apa? Ini palsu. Zhao Fuhai. Berat sebelah terang-terangan.
Budak ni berani pula nak tipu jadi dewa perang. Baju pun boleh dipalsukan. Zhao Shufu, kenapa pusing hitam putih? Mana boleh cop perang ni palsu? Dia memang palsu. Dia tak asli. Budak liar, yang kau pakai ini palsu. Ini memang asli. Kau memang suka bully orang. Tunggu Dewa Citian. Sampai sini. Saya pasti adukan dia. Kau sengaja pusing. Betul salah. Hitam putih. Budak liar, kau ingat boleh jumpa Dewa Citian lagi? Kau nak apa? Tangkap 2 orang ni. Sheng Xingzhou. Hari ni kita mungkin tak sempat lari. Tak perlu lari hari ni. Saya nak berjumpa Dewa Perang. Saya pasti akan tunjukkan dan suruh semua yang hadir melutut serta minta maaf. Maksud awak nak kami melutut minta maaf pada si perempuan liar ini? Ya? Awak dah gila ke? Hahaha, pakcik, tetamu terhormat. Lelaki bodoh ini, dia berani suruh kami melutut pada gadis kampung. Minta maaf sambil berlutut? Hahaha. Lutut pada dia, tak kira siapa pun dia. Dia lari dari hospital mana ni? Zhao Shufu, tangkap mereka sekarang. Tangan gua just damit saya diam beri namaran. Ini bukan tempat untuk yorot. Saya pun tak boleh bantu awak. Berani lancang cakap depan saya. Tangkap saya. Dan tengok siapa berani. Ini majlis makan Dewa Perang Citian. Kalau berani, ini penghinaan pada Dewa Perang Citian. Ini jamuan sambutan Dewa Perang Citian. Tapi ini juga Lautan Awan. Saya, Zhao Fuhai, adalah Raja Lautan Awan. Raja Awan apalah? Zhao Fuhai Suzaku suruh awak jadi tuan rumah jamuan. Supaya awak bayar harga. Kalau nak mati lagi, saya tak halang. Kenapa masih berdiri? Bangun. Alah. Siapa lagi nak mati? Kau ini siapa sebenarnya? Orang yang kau tak boleh lawan. Tunggu aku bunuh kau hari ini. Cepat masuk. Keadaan kini sampai ke tahap genting. Tunduk dan mengaku salah takkan selamatkan kita, kan? Bukan macam tu. Mereka yang bernasib malang. Maut dah dekat, jangan degil. Boleh tak? Diorang betul-betul tak percaya. Tengok. Sheng Xingzhou, kau nak aku mati? Ini peluang terakhir kau. Letak pistol tu. Berhenti cakap karut. Masa dulu aku tak tembuk engkau. Kali ini aku bagi kau tembak aku. 3, 2, 1. General Suzaku dah sampai. Kamu semua nak mati ke? Suzaku dari kuil Dewa Perang memberi hormat pada Sri Citian Dewa Perang. Citian Dewa Perang. Bangun. Dia memang Dewa Perang sebenar. Mana boleh jadi? Dia ni penipu jelas-jelas. Berapa persamaan kau dengan Citian Dewa Perang? General Suzaku salah kenal kau. Jangan cepat percaya kata mereka. General Suzaku, orang depan mata ni betul ke palsu? Dah kita dedahkan dia dulu. Bangsat, siapa hina Dewa Perang akan dihukum. General Suzaku, apa yang anak buah cakap tu betul. Fanatik ni meniru Raja Monyet. Cuma penduduk kampung. Cuma sikit mirip Dewa Perang. Diam. Ini kata aku, ini kata kau. Mestilah kata Tuan Suzaku boleh dipercayai. Tapi dia palsu. Mereka dari kampung sama. Mereka boleh jadi saksi. Ya, General, saya Ketua Kampung Fengi. Ini memang anak saya Liu Qi. General Suzaku, dia patut jadi fanatik tak berperaturan. Lepas lari ke kampung kami, dia memang bukan Dewa Perang. Betul, orang ini tak mungkin Dewa Perang Citian. Tuhan Perang dikepung seminggu lalu. Lokasi terakhir hilang di kawasan Kampung Fengi, Yunhai. Ini berlaku. Saya suruh Zhao Fuhai terima berita. Jamuan sudah umumkan. Beritahu Dewa Perang. Bantuan kuil perang sudah mula hubungi kami. Ini lebih selamat daripada pencarian kita. Benar juga. Musuh Jenderal Suzaku di Lautan Awan. Semua musuh dan spy di Lautan Awan sudah dibersihkan oleh bantuan kuil perang. Terima kasih, Jenderal Suzaku. Dewa Perang Citian, hapus ancaman untuk rakyat. Hahaha. Bangun. Hei. Oh. Jenderal Suzaku, Dewa Perang. Ia hilang berhampiran kampung Fengi kami. Kampung Fengi adalah tanah keluarga Liu. Awak jangan risau. Kami akan berusaha cari Tuhan Perang. Jenderal Suzaku, budak kecil ini. Saya cuma nak bantu kuil perang. Awak tak faham ke? Ini Dewa Perang sendiri. Ya. Mustahil. Dia tak mungkin. Seminggu lepas, Dewa Perang Citian dikepung dan hilang di kampung Fengi. Sheng Xingzhou, bukankah saya selamatkan awak seminggu lepas? Ya, betul. Tidak, jangan awak memang... Saya memang Qi. Citian Shenzhan.
Tepat sekali. Akulah dewa perang yang kamu sembah, Heng Xingzhou. Ini memang dewa perang. Alamak, budak ini Kitian Shen-chan. Pakcik, dia memang dewa perang. Dia memang dewa perang. Kalau begitu saya... Apa yang saya lakukan? Semua yang saya buat. Kepada Zhao Fuhai, semua perbuatan kamu, menindas, memutar belit fakta dan jenayah-jenayah lain. Saya tahu semuanya. Tuan Dewa Perang. Tuan Dewa Perang. Kamu. Dengar penjelasan saya. Waran tangkap untuk kamu sedang dalam perjalanan. Semua harta kamu akan dirampas dari perbendaharaan. Sudah habis. Sudah habis. Sudah habis. Hahaha, tidak. Kita semua ditipu olehnya. Dia langsung bukan dewa perang. Suzaku, bolehkah kita semua memberi keterangan? 3 hari lepas, Kitian Shenjan muncul dalam siaran langsung kuil perang. Adakah dia di rumah Tang Guo? Ya, kita semua boleh sahkan. Ya. Kita semua boleh memberi keterangan. Lebih 1,000 penduduk kampung Feng Yun boleh buat pengakuan. General Suzaku tanya sama ada dia dewa perang. Kuil perang bersiaran langsung 3 hari lepas. Siapakah itu? Ia boleh disiarkan langsung di kuil perang. Semestinya, dewa perang. General Suzaku. Bukankah itu bercanggah? Siaran langsung kuil perang itu dewa perang sendiri. Budak dari kampung Fengi ini juga dewa perang. Mungkinkah dewa perang boleh mengklon? Tuhan perang. Tidak semestinya. General Suzaku. Jadi macam mana nak terangkan? 2 orang yang muncul serentak ini pula. Tuhan perang menetap di kampung Nanas. Itu fakta. Apa yang disiar 3 hari lepas dirakam sebulan lalu? Apa? Tuhan Ares diserang hendap seminggu lepas, musuh pasti akan serang hendap lagi. Jadi kuil perang boleh siar rakaman. Alih perhatian musuh. Pada masa yang sama, berita Tuhan perang akan periksa Yunhai. Rebut peluang sambut kepulangan Tuhan perang. General Suzaku kata tadi dia sedang merakam. Dia sedang rakam ke? Kau diam sahaja. Diam. Saksi, minta setiausaha Agong. Setiausaha Wang. Jurucakap Raja dan Askar Monyet. Setiausaha Wang. Anak buah ucap salam pada Dewa Perang Kitian. Sila bangun. Setiausaha Agong beritahu mereka siaran langsung kuil perang 3 hari lepas ke seluruh negara. Apa yang berlaku? Itu bukan siaran langsung. Itu rakaman. Zhao Shufu, ada soalan lagi? Tak. Sudah tiada. Zhao Fuhai dari Yunhai. Jumpa Dewa Perang. Jumpa lagi Dewa Perang Kitian. Jumpa Dewa Perang. Selamat tinggal Kitian Tuhan Perang. Saya suruh mereka semua berlutut minta maaf pada kau. Tak. Saya cuma gadis kampung. Saya sangat bertuah. Saya tak tahan. Saya kata kau boleh tahan. Kau layak terima maaf. Tak. Tolong bangun. Saya orang bawahan. Bermain-main saja ni. Tolong bangun. Pakcik Ketua Kampung. Bangun. Tuhan Perang tak mengapa. Dia ada anak perempuan sulung. Pakcik tahu kau mesti berbakat. Tuhan Perang ni ada di rumah kau. Itu warisan nenek moyang. Ya. Kubur nenek moyang kami memang di tanah Feng Shui bertua. Sekarang saya ada. Saya minta maaf tentang Cik Tang dulu. Saya tamak sebentar. Saya janji akan kawal diri nanti. Berlagak baiklah. Zhao Shufu tak ikut undang-undang. Jahat. Waran tangkap dah dikeluarkan untuk kau. Pergi penjara dan fikirkan perbuatan kau. Kitian Tuhan Perang. Terima kasih. Ambil orang terkaya Zhao ni. Tarik dia keluar. Tuhan Perang, maafkan saya. Tuhan Perang. Tolong maafkan saya. Ampun. Tuhan Perang. Tuhan Perang, Zhao Shufu telah diheret keluar. Jamuan kini boleh bermula secara rasmi. Mari. How you wear? Bagaimana? Takut? Sheng Xingzhou, Tuhan Perang, kau khianati aku. Jangan membuang masa. Bawa Cik Tang, kau tolak hadiah Tuhan Perang. Hukuman 10 tahun. Pakailah, saya akan pasangkan. Saya tak sangka kampung Fengi
kami lahirkan bintang emas, kan? Tangguh timbang seluruh kampung untuk kami. Saya isytihar jamuan dibuka. Mainkan muzik. Dia memang idola negara. Saya kejar cahaya 20 tahun lamanya. Chi Tian Tuhan Perang. Seperti mimpi. Tangguh bangun, Tangguh. Ini... Di mana ini? Ini lobi hotel. Bukankah aku patut berada di majlis resepsi Dewa Perang? Apa yang kamu buat di sini? Awak pengsan semasa majlis. Jadi saya hantar awak berehat sini. Doktor baru sahaja periksa, kata awak terlalu teruja. Jadi pitam. Bagaimana dengan Sheng Xing Zhou? Cik Tang, sila perhatikan cara kamu berbahasa pada masa depan. Beliau Dewa Perang Kitian dari benua Yunzhou. Maaf, General Suzaku, Dewa Perang di mana? Tuan Dewa Perang masih ada urusan rasmi. Oh, Chi Tian Dewa Perang itu dia? Betul. Hei. Terima kasih. Saya okey. Saya baik, General Suzaku. Tolong beritahu Dewa Perang. Saya ada urusan di rumah. Saya pergi dulu. Cik Tang, biar kami hantar orang antar awak. Tak perlu. Saya tak nak beri review buruk pada Chi Tian Dewa Perang. Cik Tang, Suzaku ucap terima kasih atas nama pasukan Dewa Perang. Mari. Cik Tang, awak selamatkan Chi Tian Junction. Ini hadiah kecil daripada saya. Sila terima ini. General Suzaku, sama-sama. Aku pingsan di hadapan rumah aku hari itu. Kalau orang lain pun, aku pun akan tolong. Cik Tang, sila ambil. Ini juga. Ini maksud Dewa Perang. General Suzaku, saya tidak boleh ambil penghargaan atas itu. Tapi, benar saya menyelamatkan lelaki asing 2 hari ini dengan banyak kritikan. Ini hadiah terima kasih. Dewa Perang adalah Dewa Syurga. Dia hanyalah secebis lumpur di tanah. Saya tak nampak siapakah diri saya. Saya masih ingin jumpa Tuan Ares lagi. Diam. Lagipun dia selamatkan Dewa Chi Tian Jan. Ya. Saya wanita desa. Dia sebenarnya selamatkan Dewa Perang Chi Tian di Istana Awan. Ini gerbang yang gemilang. Dua orang datang, 1 orang pergi. Semoga kamu takkan terluka lagi. Semoga gunung dan sungai sentiasa selamat. Selamatkan Sheng Xing Zhou. Tangguh. Dia sudah pergi. Ya, Askar. Cik Tang kata ada kecemasan di rumah dan balik dulu. Dia hanya ada 1/3 ekar. Apa boleh saya buat? Tapi Cik Tang pergi secara sukarela. Anak buah susah nak kawal. Hentikan. Anak buah akan ambil lagi 100 tahil emas. Tapi Cik Tang ambil 1 jongkong emas sahaja. Seluruh dunia memerhati lelaki yang selamatkan Dewa Perang. Akhirnya kerjaya atau hidup mewah dan dia dapat 1 jongkong emas. Anak buah patut dihukum. Cepat bawa balik mereka. Ya, tunggu. Saya sendiri pergi. Tembak meriam dan mainkan muzik. Selamat datang. Sambutan meriah. Selamat datang, selamat datang. Sambutan meriah. Bunga na untuk awak. Terima kasih. Tangguh, ini jamuan penyambutan syubi menurut Dewa Perang Kitian. Upacara khas untuk awak cukup gilang gemilang. Terlampau mewah. Wah, majlis kahwin atau pengebumian pun tak standing ini. Anak saudara, asalkan awak berpuas hati. Tangguh, kalau bukan pasukan tarian Singa Kampung sebelah berpersembahan semasa tahun baru, sekarang ini pasti lebih meriah. Saya tahu awak tunggu di rumah saya. Saya tak akan balik. Janganlah, tak boleh ke buat begitu. Awak kini kebanggaan kampung Fengi kami. Awak penyelamat Dewa Perang. Dia pasti akan bawa awak ke Yunzhou. Anak saudara, awak ditakdirkan jadi Fei kampung Fengi. Jadi burung Phoenix emas yang terbang tinggi Dewa Perang. Sebelum menjemput awak, awak perlu bantu penuhi hajat penduduk kampung. Kenapa?
bantu penuhi hajat awak. Ya, anak saudara besar, hajat kami mudah sahaja. Cuma minta sikit duit je. Permintaan kecil bukan boleh selesai dengan kata-kata Dewa Perang. Ketua kampung cakap sibuk sikit. Pergilah jumpa Dewa Perang. Macam mana awak jumpa saya? Awak penyelamat Dewa Perang. Dia mesti dengar cakap awak. Saya gadis kampung. Mana mungkin ada daya tarikan? Kenapa Dewa Perang nak dengar saya? Tangguh, jangan degil. Kita cuba dulu. Kalau tak boleh, kita bincang cara lain. Ya, kalau Tangguh setuju, dia takkan tolak. Mari buat rayuan bersama. Kampung Fengi kami, lebih 1,000 orang akan sokong awak. Ini zaman maklumat. Dewa Perang pun nak jaga muka. Saya pasti akan tolong awak, kan? Betul tu. Makcik Hong, kita dah tua. Jaga sikit maruah diri. Bah, kamu Tangguh. Macam mana awak cakap kita berunding baik-baik? Awak pula nak marah. Pi ke tepi. Jangan kacau lagi. Gadis ni ada faedah besar. Tapi kami pun tak mahu apa-apa. Keluarga Tang ni mana boleh jadi pentingkan diri. Saya Bah. Su Hong, ini kepentingan seluruh kampung. Cakap sikit. Tangguh, awak cakap macam ni boleh? Awak pun anak kampung Fengi. Kata awak dah berjaya. Tak boleh tolong kami ke? Betul, cuma sokongan. Diam semua. Diamlah semua. Diam. Dengar cakap Tangguh. Diam. Ketua kampung berpesan, wahai penduduk, kamu semua terlalu memuja saya. Hanya kerana saya selamatkan Dewa Perang Chi Tian, kan? Ya. Bukankah Dewa Perang sebagai balasan selamatkan nyawa? Hei, apa kaitan kamu? Kalau sedikit duit pun... Ya. Dewa Perang tak peduli duit receh ini, tapi mereka dah berterima kasih. Terima kasih. Ya, kejamuan ini hadiah Dewa Perang untuk berterima kasih. Tangguh cuma jamuan biasa. Apa yang kamu ada? Dewa Perang yang mulia. Jangan kedekut dengan penyelamat kamu. Buahnya memang tepat, Tangguh. Berhenti sebut pasal ni. Saya cakap serius. Saya cuma gadis kampung. Kalau bukan sebab hadiah terima kasih, mana mungkin saya layak hadir jamuan Dewa Perang. Kalau begitu, jamuan ini hadiah terima kasih. Tapi kamulah penyelamat Dewa Perang Kitian Zan. Kalau kamu minta pertolongan dia tak boleh tolak. Ini Pak Ketua Kampung, kamu terlalu memuji saya. Saya bukanlah sehebat tu. Saya tak boleh suruh Dewa Perang buat kerja. Tangguh, saya tak sangka kamu ni jahat tak berterima kasih. Tangguh, lihat semangat mereka menyambut kamu. Lihat pula halaman rumah kamu. Ini hasil usaha susah payah Ketua Kampung. Tangguh, kalau kau seorang yang tak berterima kasih, jangan salahkan kampung Fengi. Kami tak boleh menerimamu. Liu Qi, maksud kau apa? Maksud aku sangat mudah. Memandangkan kau tak berhati perut. Jangan salahkan kami bertindak zalim. Kau nak apa sebenarnya? Dengar baik-baik, Tangguh. Halaman rumah kau ni pun dengan keluarga kau. Semua ni jaminan keluarga Liu kami. Memandangkan kau tak nak tolong sesiapa. Jangan marah kalau kami hancurkan halaman rumah kau. Jangan berani. Kalau berani, cubalah. Aku tak takut Dewa Perang murka. Kalau ada apa-apa kat engkau, Dewa Kitian ada di sini bantu kau. Kami izinkan kau minta tolong Dewa Perang. Tapi kau pun kena buat juga. Tangguh, kata-kata kau terbalik. Aku nampak kau memang tak nak tolong orang. Kalau kau tak nak bantu, jangan salahkan orang hancurkan halaman kau. Nampaknya hari ini tak boleh buat janji dengan diorang. Nanti aku tak boleh pulang ke rumah. Lepas fikir-fikir semula, kau betul. Lagipun, aku yang selamatkan Sheng Xingzhou. Tolong aku sekalipun boleh. Hei Tangguh, akhirnya kau faham juga. Baru kau faham? Tak elok biar dia pengsan di tempat Dewa Perang. Lebih baik aku pengsan di Gunung Fengi. Memandangkan dia pengsan sana, aku tak boleh pergi kosong tangan dari sini. Korang semua setuju ke? Betul tu. Saya mesti pengsan di Gunung Fengi kita. Memandangkan dia pengsan di sana. Saya tak boleh pergi tanpa tinggalkan kesan. Kamu semua setuju? Ya, betul tu. Tepat sekali. Masuk akal juga. Saya nak berusaha untuk kampung Fengi kita. Jom kita duduk dan bersetuju. Mari sini. Saya tahu gadis keluarga Tang ni bersyukur. Semua akan gembira nanti. Ha. Tangguh dah sampai. Duduklah. Ha. Oh. Minum teh panas dulu. Terima kasih Makcik Su. Ketua kampung, biar semua beri pendapat. Apa hajat kamu? Asalkan tak melampau sangat, saya boleh cuba tunaikan. Ha. Saya nak mula dulu. Anak buah, hajat pakcik senang je. Saya cuma nak jadi orang paling kaya di Yunhai baru. Berani betul kau nak. Lebih baik dari kaya. Jangan minta hidup kekal. Ketua kampung kata hajat ini munasabah. Ha. Cucu, mari beritahu Kak Tangguh, apa hajat kamu? Saya nak istana. Saya nak Ultraman jadi askar saya. Ketua kampung cakap. Budak kecil ni tak tahu apa-apa. Tangguh, bagi diskaun sikit, 2 juta untuk hajat ni tak banyak pun. Anak,
cepatlah. Beritahu apa hajat kau. Hajat saya mudah. Saya cuma nak masuk kuil perang. Awak nak ke kuil perang? Haha. Kuil perang tiada hak campur tangan raja pun. Organisasi tentera tertinggi Yunzhou. Kalau nak masuk kuil perang, kena dihukum tau. Jangan pandang saya kurus, tapi saya ada kekuatan. Saya ada otak, bakat sekali dalam 1000 tahun macam saya. Rugilah tak masuk kuil perang untuk berbakti. Ya abang, kata awak ada logiknya. Suruh awak masuk kuil perang, askarnya tak layan taraf awak. Kenapa kena mulai dengan kapten sekolah? Lagi baguslah. Lagipun, apapun terjadi, kita pun separuh daripada orang dewa perang. Dapat pegawai pertengahan, itu sangat berpatutan. Makcik Su, awak pula. Oh, saya tak ada cita-cita ketua kampung dan anak bapanya. Saya bagi duit je lah. Berapa banyak duitnya? Cuma 1 juta. Tak banyak. Tak banyak. Mula dengan awak dulu. Cakaplah hajat. Keluarga saya nak kaya je. Si Su Hong janda ni 1 juta. Zin orang nak 6 juta. Kenapa masih kira kepala? Su Hong nak kira sendiri ke? Lupakan yang lain. Diam. Suruh Su Hong pergi. Saya nak tengok betapa keterlaluan permintaan ini. Saya minta jawatan kerajaan untuk anak saya. Tak payah tinggi sangat. Jadi pegawai daerah di pejabat daerah. Pakcik anak dah habis sekolah menengah ke? Tak, dia dah lama berhenti sekolah. Jadi duduk rumah saja? Tak kerja, hilang, ketuk skru. Aha. Ya, skru ni mana boleh jadi pegawai daerah? Ya, tangguh pakcik. Permintaan ni tak berat pun. Tak melampau. Langsung tak banyak. Keluarga kami cari duit. Ada 12 orang dalam keluarga. Cuma 10 juta saja. 10 juta? Kami simpan 100 kilogram emas sebagai pelaburan. Sedikit Wan. Saya nak kahwin dengan puteri. Ha. Diam dengar cakap tangguh. Barulah selesai. Dengar saya juga. Macam mana dengan dewa perang ni? Baru tinggal beberapa hari di kampung. Tiba-tiba buat banyak permintaan. Nanti dia rasa kita tamak. Tak ada satu pun. Jadi, kan? Tangguh. Cuba dulu, boleh tak? Tepat sekali. Permintaan kami untuk dewa perang. Ini benda mudah saja. Perlu keluarkan arahan untuk lantik orang ke? Kau tipu kami semua. Tak nak tolong kami dapatkan kehendak. Langsung tak ada, abang. Saya nak cakap, kita sikit orang. Setiap hari buat kerja baik. Tangguh. Apa yang kamu mahu? Saya rasa begitu. Ratusan hasrat ini dihantar ke kuil perang bersama-sama. Sukar jamin dia tiada dewa perang. Semua dibunuh oleh kita. Jadi, nak buat apa? Bagaimana dengan kita? Pilih 2 yang paling berbaloi dicapai dulu. Saya sendiri akan jumpa dewa perang. 2 buah tang. Awak beritahu dulu 2 mana nak capai dulu. Hasrat saya paling mudah tercapai. Saya cuma nak jadi pegawai pertengahan. Awak ni keliru ke? Aku jadi orang paling kaya. Itu kekayaan keluarga kita. Untuk beberapa keturunan lebih penting daripada aku? Ayah, saya nak ke kuil perang. Itu Guangzhong Yaozu. Pergi. Tangguh. Kita pun dah jadi saudara bertahun. 2 hasrat bagi makcik yang bagus sikit ya. Makcik Su, alamak. Jangan ganggu, tangguh. Penilaian saya. Alamak. Saya punya. Alamak. Jangan bising. Salah kamu semua. Jangan terburu-buru, tenang dulu. Kalau tak ikut langkah, hasrat kita takkan tercapai. Hasrat siapa boleh kamu tunaikan? Yang ini, kepada ketua kampung untuk berbincang dengan awak dan membuat keputusan. Ketua kampung, hasrat siapa yang awak beri tangguh penuhi? Tangguh. Awak yang perlu buat keputusan. Lagipun, awaklah yang jumpa dewa perang. Tak. Ketua kampung, hasrat semua orang sebenarnya mudah masuk akal. Saya tak boleh pilih mana-mana pihak. Ini pilihan awak. Oh ya, ayah atau awak yang tentukan. Lagipun, awak juga ketua kampung Fengi. Ketua kampung, saya dari kumpulan pertama cuma ada 2 permintaan. Tak boleh hanya puas hati dengan bapa dan anak. Ya, tak. Tak. Mari sini dan diam. Ketua kampung kata penduduk kampung, rasanya hari semakin lewat. Kenapa tak kita balik bincang dulu? Permintaan siapa yang akan tercapai? Bincangkan keputusannya. Datang esok dan beritahu saya. Okey, jom bincang hal tangguh dulu. Baiklah, terima kasih atas usaha semua. Biar dia berehat sepenuhnya. Jangan jumpa saya sendirian malam ni. Saya hanya ikut surat ketua kampung dan keputusan perbincangan. Betul tu. Siapa berani datang ke keluarga Tang secara senyap? Saya tak terima sesiapa pun. Ya, anak saudara. Mereka ni tak kisah siapa datang. Kunci pagar rumah awak untuk saya. Jangan buka. Faham. Sudahlah, ikut saya. Jom. Jumpa esok. Tak, saya perlu pergi malam ni. Saya Kak Guo, saya ni janganlah bising. Nanti bawa orang lain datang, awak tak boleh pergi.
Lily. Betul ke awak ni? Saya ni Kak Go. Sekarang nak lari ke bandar ya? Ya, saya kena pergi. Jom naik kereta. Saya hantar awak Lily. Kalau orang tahu, awak akan dapat masalah. Dari yang datang kepung saya hari ini, suami awak Liu He, dia nak 6 juta. Kak Go, saya dapat berita dari dia. So agak awak mungkin lari. Sengaja tunggu awak sini. Tak takut ke? Tak ada siapa akan tahu. Bila saya kahwin dulu, Tang Song teraniaya. Saya rasa bersalah selalu. Saya selalu terfikir nak buat sesuatu untuk tebus dosa. Dia dah tak marah. Lily, awak ni baik sungguh. Kak Guo, diamlah. Cepatlah masuk. Kalau tunggu orang lain sampai, kita berdua susah nanti. Dia tak balik kampung, mana dia nak pergi? Kakak, kamu akhirnya sampai. Tak ada masalah kan? Tak mengapa. Terima kasih pada bantuan Lily. Terima kasih tolong adikku kali ini. Tang Song, aku selalu nak minta maaf dengan kau. Harap kau maafkan aku. Dalam keadaan Tang Song, Lily dah cuba sebaik mungkin. Aku tahu dia dah berusaha, tapi kalau kau dan Dewa Perang tak muncul hari itu, kau yang rosakkan. Tiada siapa nak itu berlaku. Tang Song. Maaf kau kawan baik aku. Aku tak nak hilang kawan. Cukup-cukuplah untukmu. Lily dah banyak kali minta maaf. Macam mana nak maafkan aku? Aku dah maafkan kau. Dia dah maafkan kau. Betul ke? Tang Song, kau maafkan aku. Bagus, kita masih berkawan. Semestinya, kawan. Pergi balik. Kalau penduduk tahu kau hantar adikku keluar, nanti diorang susahkan kau macam mana. Okey, aku pergi dulu. Tang Song, adikku. Jap. Lily ni budak baik. Kau kena hargai kawan ni. Aku tahu, Kak. Sekarang awak sudah keluar, tapi penduduk kampung tak dapat bezakan kalau mereka benar-benar serbu halaman kita. Apa harus kita buat jika kubur nenek moyang digali? Memang berkemungkinan. Tuhan Perang, awak tak nak beritahu dia? Orang biasa tak mampu uruskan ini. Sudah tentu, saya akan cari dia esok. Lagipun, dia yang bawa masalah ini. Tak apa, Tuhan Perang pasti akan cari jalan terbaik. Awak ada masa esok, awak kena beritahu dia sendiri. Esok hari, jadi kawan saya. Saya janji akan main piano untuknya. Cuma 3 lagu sahaja. Lepas tu, saya boleh teman awak. Jumpa Tuhan Perang. Nanti saya datang bila awak hampir siap. Baiklah. Tang Song, awak dah sampai akhirnya. Saya ada kawan yang nak berkenalan. Nak jumpa saya? Ya, mari kita pergi. Cik Jiang, inilah guru piano yang saya sebutkan. Ini Cik Jiang Jiwe, sosialita nombor 1. Lautan Awan. Hello Cik Jiang, saya Tang Song. Guru piano? Tak sangka tempat terpencil macam tu. Ada guru piano juga? Tapi bukan itu sahaja. Kakaknya menyelamatkan benua Yunzhou kita. Itu belum cerita tentang wira perang, betul kan Tang Song? Ya, kakak saya wira tersebut. Sungguh mengagumkan. Kakak awak seorang sahaja uruskan semua. Tuhan Perang hukum bekas jutawan Yun Hai. Keluarga Wang, keluarga terkaya kedua Yun Hai. Sungguh hebat. Cik Jiang berlebih puji awak. Mereka memang layak. Adik saya cuma tambah minyak. Semua ini berkat Dewa Perang. Betul? Awak tahu saya siapa? Saya tak tahu. Orang terkaya dulu pakcik saya. Cik Jiang, maafkan saya. Saya tak tahu Zhao Shoufu pakcik awak. Tadi saya cakap salah. Saya minta maaf. Boleh? Sekarang panggil saya kakak hero awak. Tak nak. Kalau dia tak datang, saya akan potong jari awak satu-satu, beri makan anjing. Jangan. Tak nak. Cik Tang Song Jiang sangat baik. Cukup panggil kakak saya. Dia tak akan susahkan awak. Xiaoya, saya nak balik. Saya tak nak duit awak lagi. Saya akan pulangkan. Tak main pun tak apa. Tapi duit ini milik awak bila ambil. Cuma perlu panggil kakak awak. Tak, saya tak nak. Kalau tak, tinggal 10 jari. Cik Jiang, jangan. Jangan tunggu. Pegang dia. Potong seluruh tangan. Saya telefon. Sudah bersedia hubungi? Saya hubungi kakak saya sekarang. Dia tunggu saya di bawah. Cik Jiang, jangan potong tangan saya. Kamu sekalian semut. Cuma saya perlu marah barulah tunduk. Lepaskan dia. Tang Song, panggil kakak kamu. Kakak, tolong saya. Tang Song. Ikat dia. Tak. Ada apa dengan kamu, Tang Song?
Tang Guo, kamu masih ingat saya? Saya Jiang Jiwei. Kalau tak nak adik kamu menderita, cepat ambil tempat dia. Jiang Jiwei. Kalahkan pegawai di majlis resepsi. Dia hukum bapa saudara Zhao yang kaya raya. Nampaknya dia cuba balas dendam pada saya sekarang. Tuhan Perang, anak buah datang melapor. Cik Tang ditemui di restoran Left Bank. Dia tunggu seseorang. Faham, pergi buat kerja, saya akan cari dia sendiri. Itu Tuhan Perang. Tang Song. Kakak, tolong saya. Cik Jiang, lepaskan dia. Apa yang nak datang? Semestinya saya datang untuk awak. Baik. Apa syarat untuk lepaskan kakak saya? Awak cakap... Okey. Kakak awak ambil duit saya. Dia perlu main 3 lagu sebelum boleh pergi. Tapi memandangkan awak ada di sini, main 1 saja. Tak boleh. Saya tak main. Kalau saya lambai tangan saya patah. Kakak. Jiang Ziwei, orang yang sombong sebelum ini dah di penjara. Berani awak buta mata? Ben Xiao memang buta. Apa awak boleh buat? Saya tak boleh buat apa. Tapi jangan lupa, Dewa Perang masih berpatroli di langit. Apa tentang Dewa Perang di langit? Dah pernah tolong awak sekali. Boleh tolong awak kali kedua. Bagaimana kau tahu tak? Apa kau ingat kau siapa? Tuhan peperangan yang mulia masih berputar di sekelilingmu. Saya ini rakyat biasa. Memang tak layak Tuhan Qi Tianzhan mengelilingi saya. Tapi Tuhan peperangan ini tidak mementingkan diri. Saya takkan lepaskan orang angkuh macam kau. Malas nak berbahas dengan kau. Apa-apa pun, kalau tak main lagu ini hari ini, kau takkan boleh keluar dari sini. Saya tak main. Kalau main tangan saya patah. Kakak tolong saya. Sayalah yang kau nak balas dendam. Kenapa kau susahkan adik saya? Ya, betul tu. Saya nak balas dendam dengan kau. Dia pun boleh lepas tangan. Dan Tang Guo boleh berbahas sampai puas hati. Saya lepaskan kau. Kakak, jangan dengar cakap dia. Bisingnya kau. Lepaskan saya. Lepaskan. Apa kau buat? Tang Song. Zheng Jiwan, lepaskan dia. Saya pukul. Baiklah, kau datang. Baiklah, kamu datang. Cik Jiang sentiasa tepati janji. Kamu cuma perlu selesaikan. Cik Jiang pasti hantar kamu balik dengan lagu ini. Tang Guo tak berani lagi. Tangan saya untuk kerja kebun. Tak apa kalau kamu tercedera. Tapi saya nak tanya kamu. Pernahkah kamu fikir akibatnya selepas Dewa Perang Qi Tian tahu? Mungkin dia boleh susahkan gadis liar macam kamu. Keluarga Jiang saya. Jiang Ziyue, kamu akan menyesal. Berhenti cakap dan main piano. Saya tak main. Ibu bapa saya pergi awal. Saya tak belajar beberapa hari. Macam mana nak main piano? Sepupu kamu guru piano. Kamu pun tak tahu lagu ringan, kan? Tak akan. Hanya biar adik kamu yang main. Saya main beberapa baris. Main. Tak, nak saya ajar kamu. Kamu sedang cari maut. Aduh, Tuhan peperangan. Dia betul-betul datang. Ya Tuhan Dewa Perang Legenda, Tuhan peperangan. Tuhan peperangan, selamat satu kakak kau. Panglima perang. Kau ada di sini. Boleh bertahan? Saya okey. Tuhan peperangan. Cik Jiang terlalu biadab. Balas dendam pada orang tak bersalah. Kau tak boleh abai. Baik, aku peduli. Tidak semestinya Tuhan peperangan. Saya dengar kakak Cik Tang guru piano. Saya suruh dia mainkan sesuatu. Kami akan dibayar. Kau tipu. Diam. Teruskan. Dewa Perang.
Mereka balas dendam. Saya suruh bayar balik. Mereka masih paksa kakak saya main piano. Kau suka dengar orang main piano, kan? Tak, saya tak suka. Tak suka dengar, suka main, kan? Mari main. Jangan. Cik Jiang, kalau hari ini awak tak mainkan lagu, hari baik keluarga Yun Hai Jiang sudah berakhir. Dewasa-dewasa, saya merayu awak lepaskan saya. Maafkan saya kali ini. Maafkan awak, nampaknya keluarga kaya pertama dan kedua di Sea of Clouds hilang. Tapi Cik Jiang masih tak insaf. Kalau saya lepaskan awak hari ini, takutnya awak tak akan ingat sampai mati. Jiang Zhiyue, saya sedang tolong awak. Tuhan peperangan, saya tahu salah. Saya tak berani lagi. Saya tahu salah. Saya tak berani lagi. Saya tak berani lagi. Jangan Tuhan peperangan, tuanku. Saya tahu silap. Saya tak berani lagi. Saya tak berani lagi. Kalau tak bincang, biar keluarga Jiang lenyap. Tidak, Tuhan peperangan. Saya merayu awak lepaskan saya. Tolong lepaskan keluarga Jiang. Kenal diri awak tak? Pergi sana. Tuhan peperangan, saya tak boleh buat. Saya tak boleh buat. Tak hairanlah saya nak mati. Suzaku akan lancar serangan habis-habisan dalam dunia perniagaan dan kerajaan. Keluarga Yun Hai Jiang tak boleh kekal. Peluang untuk ubah nasib. Saya mohon kasihan. Saya merayu belas kasihan. Ini akibat sentuh orang saya. Orang dia. Tangguh. Panggil doktor, panggil ambulans. Cepatlah. Ya. Dewa Perang menyuruh anak buah turut ambil pembalut. Kakak, kau okey tak? Jangan takut. Aku di sini, kau akan selamat. Sheng Xingzhou, aku mohon. Tolong janji satu perkara. Jangan cakap 1. 100 keping, 1000 keping. Aku berjanji. Tak payah banyak, satu saja. Kau kena pasti jaga halaman keluarga Tang. Makam nenek moyang keluarga Tang. Aku janji. Lepas kau pergi, seluruh kampung tak setuju dengan aku. Aku cuma boleh minta engkau. Jangan risau. Aku pasti akan jaga halaman dan makam keluarga Tang. Bawa semua di sini serah pada Sheriff. Jiang Zhiyue dihukum penjara seumur hidup. Hukum mati sekarang. Ya. Dewa Perang, saya tak bersalah. Tolong berbaik hati, maafkan saya kali ini. Dewa Perang, ampunilah saya, Dewa Perang. Ini akibat ganggu Tangguh. Doktor, sila jemput dekan Gao datang bedah sendiri. Terima kasih. Ketua Mahkamah Tinggi sedang bedah orang penting. Tak boleh. Baiklah. Sila hubungi dekan Gao sekarang. Saya tahu kemahiran dekan Gao. Hanya dia saya percaya. Awak ingat ni pasar sayur ke? Awak yang nak pilih. Tolong bekerjasama. Dekan Gao, ketua unit pembedahan kami. Awak tahulah, orang biasa macam awak kena buat temu janji. Boleh sampai setahun menunggu. Minta dekan Gao datang dalam 10 minit. Pengarah-pengarah, ada orang nak kacau. Lepaskan lengan saya. Ini hospital, berani kamu pukul doktor? Pengarah, saya nak nombor dekan Gao. Dekan Gao? Pada pengarah. Ahli keluarga ini minta dekan Gao bedah. Doktor sudah uruskan. Semua dah siap. Dr. Shu dah sedia. Dr. Shu pengarah. Dr. Liu. Macam mana awak keluar? Sakit datang dengan ambulans. Tak ada tempahan bilik operasi. Bilik operasi penuh sekarang. Kena kosongkan bilik operasi. Tak boleh. Kena bedah segera. Begini keadaannya. Tiada bilik operasi tersisa. Kita hanya boleh menunggu. Bagaimana dengan bilik operasi VIP untuk orang penting? Awak sendiri yang kata. Itu bilik operasi VIP. Tidak boleh digunakan sesuka hati. Berlengah-lengah. Anda bertanggungjawab atas nyawa? Saya sudah beritahu ahli keluarga. Ini hospital swasta.
atas nama Kitian Junction, asalnya untuk selebriti dan peniaga ternama, tempat orang kaya dan VIP berubat. Bella, hospital kami nak sementlai and kalau ada result is maximum. Membuang masa seperti membunuh. Ini saya perintah sebagai dewa perang. Buka bilik operasi VIP sekarang. Pembedahan segera. Gila mana datangnya. Kalau awak buat hal lagi, saya halau awak. Fikirkan akibatnya. Akibatnya pandai-pandai anggap pemandu dewa perang. Dewa perang hanyalah biasa di laut awan. Tapi sangka boleh tiru orang lain. Kami percaya. Ha 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 ha. Suzaku, bawa pengarah Gao ke hospital dalam 5 minit. Hahaha, dia masih berlagak. 5 minit. Jika dekan Gao tak datang, saya suruh orang buang awak. Lepas hari ini, tak perlu kerja sini lagi. Sebagai doktor, tiada belas kasihan. Macam mana nak selamatkan nyawa? Jangan cemarkan profesi doktor. Masa sudah tamat, buang dia keluar. Apa kabar? Mahkamah Tinggi Dekan Gao ada di sini. Dekan Gao, kau kenapa ada di sini? Apa yang kau buat? Berani kau hina Dewa Perang Citian? Hilang akal hidup lagi? Dewa Perang Citian. Tuhan Dewa Perang. Jumpa lagi. Maafkan saya tidak kenal ketinggian. Harap Dewa Perang ampunkan dosanya. Memohon ampun Tuhan Dewa Perang, maafkan saya. Pengarah Gao minta pembedahan segera untuk Tangguh. Baik, saya sedia untuk pembedahan segera. 3 orang menyerah diri. Dekan, harap Dewa Perang ampunkan saya. Beredar, jangan halang ketagihan pahlawan di sini. Pergi sendiri. Atau nak diseret keluar. Tuhan Dewa Perang tak hukum kau atas jenayah ini. Cepat ucap terima kasih lalu keluar. Terima kasih Tuhan Dewa Perang, Kayen. Kau selamatkan saya 2 kali. Saya tak akan biar kau derita lagi. Saya akan minta azimat untuk engkau seperti raja. Suzaku. Askar sila beri arahan. Saya nak balik ke Yunzo. Kau rahsiakan perlindungan Tangguh. Jika dia kehilangan apa-apa, saya tanya kau. Ini Dewa Perang. Adakah Tangguh benar-benar akan kembali? Mesti kembali. Jangan risau, Ketua Kampung. Hei. Ketua Kampung, tengok. Tangguh dah balik. Benar-benar balik. Lily bersalah kali ini, kan? Urusan keluarga awak akan diselesaikan nanti. Selesaikan Tangguh dulu. Terima kasih. Kakak, ayah hanya berseru kau tunggu Dewa Perang kembali ke Lautan Awan. Datang balik semula, kau kena balik sekarang. Tak apa, Dewa Perang setiap hari sibuk. Saya tak boleh selalu tunda dia. Tapi sekarang kita dihalang di pintu oleh mereka lagi. Apa jadi kalau awak mula buat? Jangan takut mereka minta sesuatu dari saya. Dia takkan buat apa-apa pada kita. Tangguh, kau janji pada seluruh kampung nak tolong orang capai hajat mereka. Kenapa lari diam-diam? Ini Pak Cik Ketua Kampung. Siapa sebarkan kabar angin saya lari? Seluruh kampung tahu kau lari. Gurau ke ni, keluarga Tang saya dah menetap sini turun-temurun. Kubur nenek moyang pun ada di sini. Saya boleh lari. Samsi tak boleh lari dari kuil. Kan? Baguslah kalau begitu. Ketua Kampung kata saya perhatikan pengumpat. Cuma sengaja kacau hubungan kita. Berhenti mengarut. Mana ada saya mengarut. Daripada 2 hajat pertama, mesti ada 1 hajat. Boleh tercapai. Hey. Sebagai Ketua Kampung Fengi, bersusah payah jaga kampung ini. Tiada pujian, cuma kerja keras. Adakah hajat pertama ini terlalu berat untuk saya? Tak terlalu banyak, langsung tak berlebihan. Walau aku maafkan dia, tak ada berani kutuk belakang. Tapi orang ramai takut. 2 permintaan ni untuk kau. Macam mana boleh? Boleh tak saya jadi orang tak waras? Mesti kena sediakan tempat khusus. Ya. Tapi tak ada yang percaya. Tangguh. Berhenti sebut pasal ni. Memandangkan kau tak lari, jadi kau buat apa? Semestinya aku pergi uji batas Tuhan. Perang Citian. Ya betul. Kau dah dapat keputusan ujian? Semestinya ya. Kalau begitu, Tuhan Perang Citian, bolehkah tolong kami capai hajat? Hajat orang biasa bagi mereka. Cuma perlu sebut saja. Betul ke? Wah, Gu, saya setuju tak? Okey. Saya 6 juta, Tuhan Perang pun setuju. Ya. Mari. Gu masuk sini panggil Pak Cik, Mak Cik Liu Hehong. Jom masuk rumah cakap. Ayo, buka pintu.
Aha. Itu tangguh. Sikap Tuhan Perang ini. Kau sebarkan berita ini ke semua orang. Ini... Tentu, sayalah yang sampaikan permintaan kita ke askar. Tuhan Perang ketuk meja dan angguk. Tak. Tangguh. Kenapa ini tak nampak macam sikap Tuhan Perang Citian? Mana boleh jadi, memang dia yang bagi tahu saya. Oh, Tuhan Perang. Ada kata, bila permintaan kita akan dipenuhi. Ini mungkin, bila dia datang ke Yunhai nanti. Kembali ke Lautan Awan. Tuhan Perang dah tinggalkan Lautan Awan. Bila? Bulan lepas, semalam. Semalam. Oh, awak berdua buat sandiwara di sini ya. Berani kau tipu kami. Mana boleh, kami tak buat. Masih nak berdalih? Abang ini, jangan marah. Saya memang sampaikan permintaan kita kepada Tuhan Perang. Tapi Tuhan Perang sibuk. Dia kena uruskan kerja lain dulu. Maksud kau bila Tuhan Perang balik ke Lautan Awan, barulah nak tunaikan permintaan kita? Begitulah. Bila Tuhan Perang akan datang lagi? Bila TV nak datang lagi? Ini jadual perjalanan Tuhan Perang itu. Mana kami orang biasa boleh tahu, kan? Baiklah, jangan nanti menyesal tak sudah. Berhenti, lepaskan dia. Inilah Dewa Perang. Bangun. Kenapa tak tunggu saya? Pergi sendiri. Saya tak tahu tarikh kamu balik dan kesihatan saya pun dah baik. Jadi saya balik dulu. Nasib baik, sempat lagi. Nanti kamu cedera lagi. Tak, ketua kampung cuma nak takutkan saya. Takkan buat apa-apa pada saya. Betul tu. Betul tu. Anak saudara besar ni. Betul. Tuan Dewa Perang, kami tahu. Hubungan kamu dengan anak saudara sulung. Manalah saya berani susahkan dia. Ya, Tuan Dewa Perang. Kamu ingat saya buta? Tak. Sikit. Saya cuma nak takutkan Tangguh. Kamu takkan buat betul-betul. Ya, Dewa Perang. Tuan, saya tahu. Gula-gula dah tak sama macam dulu. Maknanya saya takkan mati lagi. Jangan marah. Tak adalah teruk sangat. Sekarang, Dewa Perang hadir sendiri. Beritahu Dewa Perang kalau ada hajat. Hajat? Ya, saya dah sebut dekat telefon. Kamu kata nak tolong penuhi untuk semua. Betul tu, tapi... Tapi apa? Mohon Dewa Perang juga beri pendapat. Jelas. Cuma beberapa orang saja. Tak boleh dikira atau panggil lebih ramai orang. Ya, baik. Saya akan umumkan sekarang. Bawa beberapa wakil. Bolehkah beberapa wakil mewakili seluruh kampung? Ini perlu... Jangan risau pasal ni. Okey, saya pergi sekarang juga. Kau nak penuhi hajat seluruh kampung betul-betul? Sudah tentu. Kenapa tak? Diorang nak duit dengan jawatan. Dia nak masuk kuil perang jadi general. Mudah. Ini memang perancangan aku. Kenapa kau tak pilih Bulu? Ini tempat kau dilahirkan dan dibesarkan. Selama semua orang ingat budi kau, semua ni berbaloi. Habislah. Kau pun tak boleh buat macam tu, kan? Terima kasih atas kurniaan, Tuan. Terima kasih kurniaan Dewa Perang. Hal remeh saja. Bangunlah. Saya dah kaya. Saya nak ke kuil perang jadi general. Terima kasih banyak. Ayo, semua. Baiklah, semua beratur. Saya nak buat pengumuman dulu. Saya akan minta gelaran untuk Tangguh, Setiausaha Agung Jabatan Propaganda Kuil Perang. Jawatan ini setaraf Datuk Bandar Yunhai. Setiausaha Tang akan ikut saya ke Yunzhou. Tangguh, adik sanggup tak? Dewa Perang tanya awak, adik mau ikut dia ke? Apa benda kau merepek ni? Tuhan Perang tanya nak ke kuil. Dewa Perang sembahyang di hadapan pegawai. Awek, ini peluang jadi kaya. Kubur nenek moyang kita dah berasap ni. Tuhan Perang, terlalu mengejut. Saya nak fikir dulu. Gua apa lagi nak fikir? Dengar ni, kalau masuk kuil perang, ini kebanggaan keluarga dan kampung kita. Masa depan adik kamu pula, jangan risau. Ya, bergantung pada orang tak sebaik duit. Kuasa ada di tangan. Bergantung pada diri. Kakak, masa depan aku bergantung pada engkau. Tuhan Perang, saya tahu ini peluang. Hilang selamanya. Jadi saya janji dulu. Lepas tu boleh fikir perlahan. Itu salah satu perkara baik. Kedua,
Aku berjanji pada semua akan tunaikan hajat setiap orang. Wah, hebatnya Kairi. Sudah kaya raya. Kau boleh baring sekarang. Hahaha. Terima kasih Tuhan Dewa Perang. Terima kasih Tuhan Dewa Perang. Jangan risau, Shane. Sebelum aku memenuhi hajat bersama kau, ada satu pengumuman penting. Sila nyatakan juga, Ketika Tuhan Dewa Perang sembunyikan diri, ia menyerang Dewa Perang, mengikut hukum alam semesta, pesalah dihukum penjara 30 tahun, yang teruk dikenakan hukuman seumur hidup. hahaha, Tuhan Perang, ampunkanlah hamba. Aku orang yang bersyukur lepas kamu semua keluar penjara. Aku pasti tunaikan hajat kalian. Minta wang bagi wang. Minta jawapan bagi jawapan. Tak, Tuhan Dewa Perang, 30 tahun dalam penjara. Macam mana nak keluar? Ampunkan hamba, Tuhan Dewa Perang. Ya, Tuhan Dewa Perang, 30 tahun dalam penjara. 30 tahun lagi aku dah tua. Macam mana nak berbakti pada negara? Macam mana nak berkhidmat dengan Tuhan Dewa Perang? Tuhan Dewa Perang. Di mana orang itu? Saya menetap di Kampung Fengi. Saya mesti bantu semua penuhi hasrat anda. Ketika saya sembunyikan identiti, bolehkah kesalahan kamu terhadapku dikira? Tuan Dewa Perang, saya merayu pada Tuan. Saya tak nak duit. Boleh kurangkan 30 tahun penjara? Jika kamu boleh kira, saya boleh senyum dan lupakan dendam. Saya tak nak duit. Saya tak nak lagi. Saya tak nak. Saya nak. Kami bapa dan anak lagi. Ketua Kampung Liu orang berakal, saya kagum. Ini dipanggil 4 tahil kilogram, mesti Dewa Perang. Kalau begitu, kita sudah bersetuju. Sila pergi dari rumah ke rumah. Dan sebagainya. Ada pesanan lain untuk Tuan? Tangguh kini setiausaha Dewa Perang. Temani saya ke Yunzhou untuk berkhidmat. Jika halaman keluarga Tang dan kubur nenek moyang terjejas, kerosakan sengaja akan dibalas 100 kali ganda. Faham, mulai hari ini, saya hantar belia kampung berjaga depan rumah. Setiausaha Tang setiap hari. Jamin tiada masalah. Terima kasih Dewa Perang. Kami pergi ke Dududu dulu. Bagaimana dengan kamu? Sudah buat keputusan? Kakak, masa depan ini di tangan kamu. Saya sudah fikirkan. Walaupun saya tak suka Pak Ketua Kampung, tapi dia pernah cakap lebih baik berdikari daripada harap orang lain kuasa di tangan berdikari. Ya, kakak saya betul.